memberi peluang kepada kami untuk bershare. Sebenarnya terlepas cakap itu kan, lepas cakap macam mana nak share aturasi satu perkataan yang membolehkan kita dapat apa di BP tu. Minta maaf ni, Ustaz Ghazali tershare ni, tershare. Bahagian bawah tu stop sharing. Bahagian bawah Ustaz. Okey, nice, terima kasih Dan alhamdulillah saya tak sangka pula siap ada poster, siap ada copywriting, tunaikan janji, Ustaz viral, masya-Allah, tabarakallah. Apa pun itu adalah usaha yang baik kita nak menyampaikan dan insya-Allah Imak panggil tak? InsyaAllah kita akan berkongsi yang baik-baiklah insyaAllah hari ini, dan itu adalah pengalaman kami, bukan kerana kami ni pandai, tetapi dia berlaku kepada kami dan saya yakin dan percaya ia boleh berlaku kepada semua geng ngaji kita dalam ni yang masuk 249 orang. Siapa yang terkeluar tu tak apalah, nanti dia akan sampai juga aura yang tepi-tepi tu kan. Siapa yang duduk dan siapa yang buka video dia akan dapat aura yang luar biasa lah. Kan yang buka tak ada paksaan, jangan kata Allah Ustaz suruh buka video, tak ada paksa pun. Tapi siapa yang buka dia akan dapat lebih. Kan siapa yang tak buka, yang dia pasang speaker saja dekat rumah pun dia akan dapat lebih. Dan siapa yang screenshot, siapa yang tulis nota, siapa yang share pula dengan orang pun dia akan dapat lebih. Boleh kita mulakan? Bismillah. Betulkan niat dulu. Niat kita masuk kelas ngaji bukanlah semata-mata untuk kita nak belajar dunia, tapi kita nak memahami ayat-ayat Allah tu yang penting. Dan malam tadi kami pun saya pun kami nak berkemas sebenarnya, nak berkemas balik. Dan dalam mengemas tu kita bersedialah juga nak bagi yang terbaik. Sebab apa? Saya rasa apa yang Allah bagi pada kami ni bukanlah satu rahsia sangat, satu anugerah yang saya rasa anugerah ni kita kena kongsi dengan orang. Sebab saya rasa mudah sangat benda ni. Siapa yang sebelum ni rasa nak buat bisnes ni rasa susah? Kan? Mungkinlah dengan perkongsian ni anda akan rasa, ya Allah, senang gila buat belah ni. Tu yang rasa hari ni nak bersara. Dulu dah fikir, aku nak bersara ni, aku nak hantar borang ni, siapa nak bayar gaji ni, duit rumah macam mana, duit bank macam mana, itu hutang ni. Ni main ni. Banyak bekerja ni. Siapa yang ada kepala otak kan? Pegang kepala. Kan? Buat macam ni, pegang. Pegang urut kepada ni kan. Fikir kan. Ya Allah, kan tenangkanlah kepala otak aku ni, minda aku ni kan. Don't use your head. Tulis. Don't use your head, but use your heart. Siapa ada hati, pegang hati. Tak ada nafas. Ada hati. Siapa yang pegang hati, dia tarik nafas, dia bersyukur daripada zaman Muhammad, hari ni aku nak betul-betul belajar supaya hidup aku berubah. Mungkin dengan ilmu yang Allah punya ilmu ni, hidup aku. Masya-Allah. Baik. Apa yang kami nak kongsi ni, macam mana rasa 9K. Mungkin bulan ni dapat, mungkin bulan depan tak dapat. Tapi kami yakin, bila dah tahu teknik yang sama ni, kita akan proven orang. Inilah teknik yang kami belajar daripada coach ni. Inilah teknik yang saya tengok Masuk buat. Saya tengok ramai yang coach Erza, coach Fatihah Yasin buat. Siapa ni, Eva Soleh buat. 10K per month. Tak pernah turun 10K. 5 figure volume point tu. Dulu saya tak pernah terfikir boleh ke buat 5 figure volume point. Tapi bila coach Fatihah tunjuk, orang boleh buat sampai 100 volume point. 100 KVP. Kan? Boleh benda tu. Jadi saya lupa bahawa Allah nak bagi RM1 dengan Allah nak bagi RM1 tu senang. Sama senang. Allah nak bagi RM1 tu senang kan. Dan nak bagi RM1 tu senang. Tapi kalau fikir dengan kepala otak, boleh kena 2.5K, boleh kena buat 5,000 KVP. Rasa susah sebab kita guna kepala otak. Tapi jangan guna kepala otak. Sebab ini ada dalam modul yang ketiga. Siapa yang belajar Somat boleh ulang kaji semua 7 syllabus dan 4 modul yang ada, termasuk modul yang kelima tambahan tu royalty and marketing. Marketing yang kelima, yang keenam royalty. Sebab apa ini duduk dalam Masjid Al-Keliling and Autorun. Siapa nak bisnes dia, dia Autorun berjalan seperti biasa. Saya nak bisnes Autorun, tulis kat ruang chat. InsyaAllah dia dapat. Saya nak bisnes Autorun. Percaya. Benda ni adalah berkaitan dengan dengan mekanisme. 80% adalah mekanisme dan 20% teknikal. Ulang balik, 80% mekanisme, 20% adalah teknikal. Kalau tanya saya macam mana strategi planning untuk buat, saya tak ada strategi planning. Tapi saya tahu mekanisme ni je. Rupanya macam tu je, petik jari. Allah nak bagi 10,000 VP macam tu je.
Baik, jom kita bersama-sama belajar. Ini kami penting. Kita pun ada duduk sebut satu perkataan dia yang dia nak tuntut kan. Dan bukan dia lah, semua orang nak tuntut. Dan insya-Allah satu perkataannya sebenarnya. Tetapi saya nak bagi lebih. Boleh tak? Di sini lebih boleh tak? Saya nak bagi 5 perkataan. 5 perkataan. Ada tulis 5 ni. Dan 5 perkataan inilah yang buatkan insya-Allah mudah-mudahan anda semua lepas ni pun dapat hasil yang sama. Saya yakin dan percaya insya-Allah mudah-mudahan. Baik, yang pertama perkataan dia apa? Bismillah. Perkataan dia yang pertama harmoni. Boleh nampak tak? Saya alihkan. Perkataan yang pertama nama dia harmoni. Jadi apa yang nak diharmonikan? Betul kan? Harmoni ni yang pertama. Harmoni apa? Kita dengan upline, dengan downline, dengan sideline, dengan upline. Okay, siapa yang ada sponsor? Ni lepas kelar ngaji kan, terus ucap terima kasih kepada sponsor. Terima kasih. Sponsor tu marah, diamlah. Tapi kalau kita hubungan tak repair, kena repair. Dan dengan kita punya team. Yang ada masalah dengan team repair. Mohon mute-kan audio dulu, saya nak share nanti kita tulis. Apa yang masuk kan audio. Mohon mute-kan. Jadi saya rasa bila repair yang ni, semua orang akan senang dengan kita. Tak semua orang akan suka dengan kita. Termasuklah Ustaz Man. Termasuklah Ustaz Zahma. Ustaz Zahma macam ni pun ada orang tak suka. Kan? It's okay, no problem. Yang tak suka tu, tak sukalah nak macam mana. Kita tak boleh nak suruh orang suka kita. Ustaz Man pun ada orang tak suka. Apa yang saya buat, apa yang kami buat dua-dua bila orang tak suka? Tulis. Senyum, jalan. Settle. Sebab apa? Tulis ni, rezeki terletak pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Tulis, rezeki terletak kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kita bahagiakan orang tu je. Kita tak penting, bahagia kita ni tak penting. Sebab bahagia kita ni Allah akan bagi. Tapi bahagia orang tu penting. Dia happy. Ni kerja yang betul. Kerja kita ni kerja bagi orang happy, sihat, turun berat. Kerja kita bagi orang happy, sihat, dapat pendapatan, poket sihat. Betul tak? Jadi harmoni dengan semua orang. Bila harmoni insya-Allah. Insya-Allah. Yang kedua, keluarga mak ayah. Silakan mak. Yang kedua, harmoni dengan keluarga, mak ayah, adik-beradik, saudara mara. Jadi kita kena betul-betul harmoni dengan keluarga kita. Kita dahulukan kalau mak ayah kita terutamanya lah mak ayah kan. Mak ayah ni macam kita tumbuh karang kita kan. Jadi tumbuh karang ni tempat punca rezeki. Allah kata Pak Nas selalu sebut dalam negeri dia, ya, kena jaga terumbu karang. Ya, sebab kalau kata ikan tu kalau dalam laut, ya, dia punya sumber rezeki dia ataupun tempat dia nak dapatkan banyak rezeki dia, makanan dia di terumbu karang. Jadi macam mak ayah, adik-beradik, saudara mara kita sebenarnya adalah karang kita. Ya, jadi kita kena jaga betul-betul apa keperluan dia, ya, apa kita fahami apa perasaan dia, ya, macam kita orang ni balik kampung, ya. Bukan nak katalah kan, alhamdulillah mak ayah, mak abah ustaz, ya, mak abah saya juga, ya. Saya dah anggap mak abah ustaz ni macam mak ayah saya. Saya tak ada bezakan. Mak pun cakap sendiri. Mak anggap mak macam anak mak sendiri. Ya, saya dah tak ada mak. Saya cakap dengan mak, saya tumpang kasih dengan mak, cakap, ya. Jadi memang hubungan keluarga, mak ayah, ya, adik-beradik kita, ya, saudara mara kita kena perbaiki, ya. Kalau ada yang tak harmoni tu kena perbaiki dulu, ya. Adik-beradik kita mungkin ada yang kita rasa macam buat mereka ada terasa hati, ya. Saudara mara kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita terlepas cakap, ya. Kita tak perasan, jadi kita sentiasa selalu ucap minta maaf pada dia. Tak ada apa-apa, walaupun orang kata bukan raya lah, bukan ada majlis apa ke, kita selalu ucap minta maaf, ya. Sebab kadang-kadang kata-kata kita ni menyebabkan orang terasa hati kan. Tambah-tambah pada bila cerita pasal gemuk kan, tak sihat kan, tepih makan orang. Kita nak tepih lah, tapi je lah bila cerita kan mak masak tak makan, itu kena jaga tu. Jadi makanlah, cuitlah sikit. Macam balik kampung ni, mak memang
Kalau mak ustaz memang suka sangat masak untuk anak-anak dia. Jadi sebenarnya tak salah pun. Ya kita ambil hati mak kan, ambil makan Sebab juga. mak Apa happy benda macam tu kan. Mak happy macam tu. Layanlah happy. Jadi makanlah, memang bukan tak makan langsung, makanlah cuit-cuit lah sikit-sikit. Pandai-pandai lah jaga. Kan kita ada senjata-senjata. Dah makan tu pandai-pandai lah minum malu ketip. Dan bila dah naik, dah balik kampung memang akan naik 2-3 kilo. Adik saya naik 4 kilo. Esok balik rumah turunkan balik. Sebab kita kan ada ilmu. Adik saya lepas dia mesej mak dah turun dah 4 kilo. Jadi kita bukannya macam balik selalu pun kan. Kita balik 3-4 hari. Jadi 3-4 hari ni takkanlah jadi kita terus gemuk kan. Jadi kita tak apa. Kita fokus dulu. Kita macam saya masak juga makanan sihat tu. Tapi kita ambil juga mak punya makanan yang bukan tak sihat. Maksudnya kita kurang kalau kita ambil lah yang kita dah tahu. Kita dah Ambil tahu. kita mendidik. Ambil kita didik mak kita. Ayah kita yang lain kan. Harmoni kan. Kemudian ni sahabat-sahabat kawan kita kat sekolah, dia orang kita bagi tahu tau kita ni full time coach. Kalau kita belum full time kena bagi tahu kita buat Herbalife atau kita buat part time. Ramai orang ada tak harmoni dengan benda ni. Malu orang cakap, segan kan nanti orang tahu kita duk buat MLM. Siapa yang segan yang buat MLM? Tak payah segan-segan. Kena harmoni dulu dengan benda ni. Kena harmoni dulu dengan kerja kita. Percayalah, bila harmoni dengan kerja kita, sampaikan kepada semua kawan-kawan. Bagi tahu, declare je. Saya buat Herbalife. Saya buat wellness coach. Saya jadi coach. Mana kau punya sijil? Mana? Tak ada sijil pun. Tapi saya dah turun berat sekali je, sekilo je. Tapi 65 kali. Kan? Okeylah. Sampaikan. Dan yang penting dalam harmoni ni, ialah kena bonding. Orang tak suka kita pun, kita bercakap baik-baik dengan dia. Orang yang suka kita pun, kita kena cakap baik-baik. Kadang orang yang suka pun terlalu ramai. Jadi kena pandai menolak. Tak boleh kita nak penuhi impian semua orang. Kita kena ada impian kita. Dan kita tolak, gunakan tolakan yang baik. Kena bagi high quality no. Tulis itu. Macam mana nak reject? Macam nak tolak permintaan, tolak dengan cara yang baik. Contohlah tadi kan, mak makanlah, mak dah masak kan. Tolak dengan baik. Tak apa, mak dah kenyang. Makanlah sikit. Tolak cara baik, kita tak kena belajar. Kadang-kadang jom kita pergi sana, jom kita pergi sini, kita tak ada masa. Dan kita bukan tak ada masa, kita nak susun masa kita ikut kepentingan dan prioriti yang kita dah atur. Tolak dengan baik. Maaf, saya ada kerja dekat sini lah. Minta maaf, kita dah ada appointment kat sini. Just bonding. Jangan kita tolak orang sepenuhnya. Orang tak suka pun tak apa. Doa dengan dia. Orang katalah, orang tak suka, orang kata kita tulis kat Facebook, tulis dekat status WhatsApp, bantai kita macam-macam. Alhamdulillah, doakan dia tak faham. Barulah kita harmoni, baru rezeki itu melimpah ruah masuk bagi kita. Percaya je. Dan yang seterusnya ialah jujur. Ini penting. Harmoni ni. Kita tak harmoni dengan diri kita. Lalu, Assalamualaikum. Kata wellness coach. Kata coach. Tapi berat makin besar, makin dah 15 tahun dah, 10 tahun dah jadi coach. Dah 5 tahun dah jadi coach. Dah 3 tahun dah jadi coach. Pasal apa berat turun? Pakai berat yang turun mula-mula dulu. Lepas tu berat tu semakin coach sendiri pun tak kurus. Macam mana? Coach sendiri pun tak sihat. Coach sendiri kita dekat Facebook keluar masuk hospital. Coach sendiri makan ubat. Yalah, jujur. Coach sendiri tak pernah hantar plating. Coach sendiri tak masuk dalam grup. Coach sendiri tak pergi kelab. Kena lead by example. Kena jujur. Kena harmoni lah. Harmoni dengan diri sendiri. Kita buat benda ni. Sebab tu kami sanggup berhenti kerja. Kami sanggup. Bayangkan bukan senang lah berhenti kerja kerajaan. Dua-dua sekali lelaki ini. Meninggalkan job sebab apa? Sebab kami jujur dengan diri, sebab saya happy. Bila kami duduk dekat sini, jiwa tenang, lapang fikiran, kanan freedom of peace of mind, freedom of time, freedom of financial freedom. Siapa nak macam tu? Doakan, amin insya-Allah. Korang komen tu. Kami nak macam Ustaz, amin. Doakan insya-Allah. Dan saya doakan siapa yang mendoakan pada hari Jumaat ni penuh berkat, hujan lebat dekat luar Rompin ni, mudah-mudahan kata-kata anda itu adalah doa. Ni, apa yang kita sebut, apa yang kita fikir, tulis-tulis. Apa yang kita rasa adalah doa. Fikir baik-baik, sebut baik-baik, rasa baik-baik. Okey, yang ketiga, yang keempat, jaga mak ayah. Jaga mak ayah, siapa yang ada mak ayah? Kalau kita tak, macam kata kita ada pendapatan sikit dalam Herbalife ni kan. Jadi kita kalau boleh mak ayah sebab bayangkan dulu mak ayah kita jaga kita, ya, tak berkira pun. Tak berkira. Ya, kita
sakit pergi klinik, malam jaga, kemudian rumah segala susu pampers apa semua kita, ya takkan kita nak bagi botol alur pun kita rasa 170 lebih banyak ni kan. Mak dia tak ada duit, tak berkira pun. Kita jangan rasa macam tu dengan mak ayah. Kalau kita ada rasa macam tu, memang rezeki kita tersekat. Kalau nak bagi je. Kalau nak bagi. Kalau kita ada kemampuan nak bagi kan, boleh bagi. Kalau kata kita dapat RM100 dalam Herbalife ni, pendapatan kita, bagi RM50 kat mak. Bagi dulu, percaya rezeki itu datang. Itu berlaku pada kami. Jadi itu tentang harmoni yang berlaku pada kami. Satu perkataan je, harmoni. Tapi saya nak share ada lagi 4 perkataan dan perkataan yang terakhir sekali tu yang paling penting. Kena tunaikan janji kan dan beri lebih, give more kan. Baik, ini harmoni dengan tim. Dekat dalam gambar ni ada coach saya tu yang tengah tengok tu, Mak Yus tu. Yang sebelah saya tu. Ada tim saya daripada TKO, ada tim yang organisasi saya daripada Cikgu Siti Online Coaching. Daripada tim BMS, tim ramai daripada tim Bangi. Malah kita harmoni dengan semua orang. Dari apa nama Sabah, daripada Sabah ada Kak Eva. Maknanya harmoni, dan itu mentor kami kat depan tu, Masu. Sebab Masu bermentorkan dengan coach ni. Terima kasih Masu, ajak kami buka kelas ngaji kan. Sehinggalah apa yang berlaku pada hari ini, dan adik-adik kami dekat Ipoh tu. Baru Ipoh dah rindu kan. Dan kita pun dalam kelas ngaji. Baru hari Isnin, Rabu, Jumaat. Tunggu hari Isnin tu rasa lamanya hari Isnin. Yang gambarnya nak tunggu hari Rabu, lamanya nak tunggu hari Jumaat. Gambarnya nak tunggu hari ini. Masya Allah, tabarakallah kan. Jadi harmoni, semua dengan izin Allah. Berbaik je, ini betul-betul. Kami pergi ke mana-mana pun, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Kita ni geng Herbalife. Cuba toreh tangan ni, keluar darah warna apa? Kalau saya keluar darah warna hijau, warna putih, warna merah, apa kita minum shake, kita minum hari tu. Kan? Sampai macam tu sekali. Ni sideline. Kami daripada organisasi sama. Tapi sideline kita the more you give, the more you receive. Percaya je, tulis. The more you give, the more you percaya tapi tak amal, tak jadi. Tak jadi. Kena percaya dan amal, insya-Allah akan jadi. Baik. Ini tentang mak ayah tadi. Pergi makan dekat tempat yang special. Kalau kami dekat sini, kat Rompin, kedai apa? Udang galah Azizah. Memang viral kat sini. Udang galah dia pun boleh tahan. Yang besar-besar tangan ni RM5 seekor. Bagi rasa, bagi mak abah rasa. Kadang-kadang mak ayah kita dulu dia orang kata tak pernah, walaupun dah hidup 60 tahun, 70 tahun tak pernah nak rasa makan yang special-special kan. Jadi kan apa salahnya kita bagi, kita mampu bagi mak ayah kita yang special kan. Bagi yang terbaik. Tak kisahlah harga berapa pun. Bagi yang terbaik. Okey. Ini dengan kami punya tim kan. Kita sentiasa bonding nama dia kan. Tahniah Bam Jai tahun 2020. Kalau Bam Jai ada sini, ucapkan tahniah kepada Bam Jai. Bam Jai dah turun 50 kilogram. Kan? Tahniah kepada Bam Jai dan tahniah kepada yang lain-lain juga tim TKO tu semua main. Semua tim yang ada dalam ni, daripada Cikgu Siti Online Coaching, daripada Rakan Online, daripada GFNO, daripada semua tim yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita berhubung mesra dengan baik. Belajar, saling belajar antara satu sama lain. Bukan kami pandai, tak. Kami belajar dengan orang. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan buka pintu rezeki bagi kita. Ini pun ni semua wajah-wajah keceriaan. Dalam tim kita bukannya ada, contohlah macam kami cikgu je, tak. Kita ada semua golongan. Ada suri rumah, ada pegawai kerajaan, ada pakar pensyarah, ada yang doktor, profesor pun ada. Datang rumah. Tapi dekat sini dia orang buang semua. Bukanlah buang semua title, buang semua gelaran. Kita adalah ahli keluarga nutrisi. Itu yang best, yang luar biasa. Terima kasih yang selalu datang rumah kami. InsyaAllah mudah-mudahan lepas ni boleh datang lagi. Dan percayalah siapa datang lepas ni kena ngaji dulu. Saya selalu ingatkan kepada semua tim saya ya. Yang penting kan kita ni sebenarnya bukan latar belakang kita. Bukan latar belakang kita, tetapi latar hadapan kita. Apa yang kita nak jadi ke depan ni. Walaupun sebelum ni saya seorang apa yang ada pendapatan lebih dulu kan. Yang penting ni bukan yang dulu-dulu. Kita ni seorang pensyarah, kita seorang engineer kan. Tetapi kita tak tahu apa yang berlaku di hadapan nanti. Latar hadapan kita tu macam mana kan. Jadi kita kena sentiasa jangan pandang rendah pada orang, jangan prejudge orang, jangan downgrade orang ya. Kita kena selalu jadi humble. Jangan pelicin. Jangan pelicin orang. Kita ni pensyarah, kita ni engineer,
doktor ni doktor. No, benda tu kita tak tahu, tak pasti lagi Allah bagi kita sampai mana benda tu kan. Jadi semua tu pun daripada Allah. Jadi kita kena sentiasa merendah diri. Ya, ilmu yang kita ada ni pun milik Allah. Kita kena sentiasa ingat benda tu. Itu bukan latar belakang tapi latar hadapan. Latar hadapan dia suri rumah sepenuh masa dengan income CEO 30,000. Masya-Allah, tabarakallah. Ni pun lagi kami pergi ke mana-mana pun kena harmoni. Kan? Kerana kita harmoni dengan semua kita punya tim, sideline, tim kita di mana-mana pun, insya-Allah mudah-mudahan kena tak. Dan rezeki ni datang dalam pelbagai bentuk, tak pernah terbayang pun. Allah nak hantar Allah nak hantar orang buat apa ni bagi handphone kat kita. Tak tahu nak katalah. Dan sangat hebat. Dan mungkin ini perkara pertama yang kami buat, perkataan pertama harmoni. Jadi mungkin Allah bagi daripada situlah kelebihan-kelebihan yang berlaku hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan bulan depan pun sama juga. Tak dapat 17.9K, dapat 20, 25K, 50K pun jadilah kan. Okey, yang kedua. Silakan Mak. Yang kedua, perkataan kedua, upgrade. Upgrade ni maknanya apa? Kita cuba perbaiki diri, tingkatkan kita punya diri. Diri dibagi pada tiga, body, mind and soul. Ni badan kita ni, jasad ni. Kalau berat kita masih lagi belum BMI, usaha bagi dapat BMI. Dan kalau minda kita ni masih negatif, banyak fikir negatif. Saya tak pandai, saya tak boleh, suara tak sedap. Jangan hina Allah punya kejadian. Suara tak sedap, saya ni buruk, saya ni pendek. Jangan hina kejadian Allah. Upgrade diri, sebut yang baik-baik. Alhamdulillah, saya orang yang pandai, saya akan belajar. Macam tu. Jangan rasa rendah diri dengan apa yang kita kena rendah diri, tapi jangan rasa rendah diri dengan apa yang Allah bagi. Jangan rendahkan diri tu. Dengan apa ni, kita rasa kekurangan tu. Allah bagi kita dah balance, dah perfect. Dan ni spiritual ni, upgrade diri ni dalam bentuk spiritual. Contohlah kalau dulu kurang sembahyang yang 5 waktu. Dulu jarang-jarang sembahyang sunat. Dulu jarang-jarang baca Quran. Dulu tak masuk kelas ngaji. Hari ni masuk kelas ngaji. Halo, Assalamualaikum. Tahniah kan. Lepas ni terus masuk kelas ngaji. Dan lepas ni buka kelas ngaji sendiri dekat kelas masing-masing, dekat tim kecil masing-masing. Kita ada ramai ustaz-ustazah dalam ni. Boleh import yang ada dalam ni. Kita ada Ustaz Muhammad, kita ada Ustaz Fuad. Ramai lagi dalam ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Lepas tu upgrade rumah. Ni penting. Kami belajar. Terima kasih Mak Su. Tanya soalan. Dia berlaku macam ni. Kenapa kami pindah daripada Kuala Kangsar ke Manjung? Lepas soalan yang Mak Su utarakan kepada Coach Ahmad Nizam. Why kita kena change thermostat. Siapa yang tak faham tentang change thermostat ni adalah aircon punya penentu hawa, penentu suasana sejuk dan panas. Kalau thermostat tu, kalau cuaca sejuk, thermostat tu akan change suhu dia supaya sedang-sedap. Kalau cuaca panas, dia akan full blast. Jadi itu change thermostat. Kita pun kena macam tu, change thermostat. Tempat kerja thermostat di tempat kerja saya. Contoh dekat sekolah, change, bersihkan. Saya tak suka meja kerja yang serabut, penuh atas meja buku-buku. Siapa sini meja kerja ni serabut? Lepas ni clear kan. Sebab keserabutan atas meja kerja tu sama keserabutan dalam kepala. Siapa sini tak ada meja kerja kat rumah? Adakan meja kerja. Buat satu site, satu home office, small office, home office. Gunakan audio kan. Ada kan? Upgrade. Siapa yang ada tapi kecil, upgrade bagi cantik. Tampal target kita, goal kita. Kita nak berapa VP bulan ni? Apa ni kita nak capai impian dalam 2021? Cepat bagi jelas. Itu nama dia change thermostat. Pindah rumah ke Manjung. Duduk sana 3 bulan, 90 hari. Masya Allah. Banyak benda kami dapat, banyak benda kami belajar. Banyak sangat. Tak dapat nak cerita semua dalam ni, tapi sangat banyak. Daripada Manjung pindah ke Ipoh. Lagi banyak Allah bagi. Masya Allah, tabarakallah. Siapa sini takut nak pindah? Saya dah ada rumah, Ustaz. Saya dah beli rumah, Ustaz. Yes. Maksud tu, pindah rumah. Daripada rumah biasa. Coach Nick pindah daripada rumah biasa ke rumah yang luar biasa. Kehidupan akan berubah jadi luar biasa. Tak percaya tak apa. Tak perlu percaya. Ubah je, buat je. Siapa yang dah ada angan-angan, cita-cita, rasa, make it happen. Ada kat attitude, tulis itu. Attitude, make it happen. Sebab apa tak pernah berlaku dalam diri? Sebab takut.
Nak masuk kelas ngaji takut. Nanti kena mengaji, ustaz tanya macam mana? Jawab. Buang ketakutan tu, fear. Break the fear. Kemudian jangan komplain. Jangan komplain. Masuk makanan tak sedap, komplain. Lambat, komplain. Kelas ngaji, komplain. Kan? Ustaz ni nak tangguh hari Jumaat minggu depan, komplain. Kan? Jangan komplain. Dan ni yang paling penting, jangan bocor. Rezeki dapat banyak, tapi bocor. Dia boleh buat 5 KVP, dia boleh buat 10 KVP, tapi bocor. Macam mana masuk bocor? Solat tak jaga, aurat tak jaga, masuk banyak, keluar pun banyak. Itu yang berlaku pada kami sebelum ni. Bocor, tahu tak? Kita dah tuang air dalam baldi, tapi tak pernah penuh. Account bank tak pernah penuh. Kami tulis pada tahun 2020, kita nak ada 1 million dalam account. Allah bagi, dan dia tak bocor. Dia tak bocor. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dengan dia belas. Dia tak bocor. Sebab apa? Sebab kita jaga, jangan bagi bocor. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan makhluk, jaga hubungan dengan alam. Kan? Jaga hubungan. InsyaAllah jangan bocor. Tulis itu kat sini, jangan bocor. Tak bocor. InsyaAllah rezeki kita tertampan. Itu perkataan yang kedua. Ada 3 lagi perkataan. Siapa yang ada kerja silakan. Pergi kerja. Saya nak share, silakan. Saya bukan nak apa, saya betulkan niat saya bukan nak riak ke apa, ya cuma nak share je apa yang kami buat yang ya, daripada yang kami pindah daripada Kuala Kangsar ke Manjung, ya kami belajar, ya dari situ kami belajar masjid kan, masjid sebab dengan rumah. Jadi masa pergi tu memang saya selalu ingatkan diri saya dan ustaz cakap mesti kita kena bawa subuh mesti kita bawa duit untuk tabung masjid kan, sedekah subuh kan. Jadi masa di Manjung, ya macam masa tu belum lagi kata sedang naik lah kan. Okey, tak apalah kita bawa. Ya saya tak malu nak sebut kat sini kan, memang kami hanya bawa RM2 seorang. Bayangkan RM2 nak masuk tabung masjid, RM2. Hari-hari buat macam tu. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Tapi sebelum ni tak pernah buat pun kan. Jadi tak pernah buat, kita upgrade. Buat apa bawa RM2 sehari kan. Tapi kerana RM2 kalau banyak berlaku perubahan. Tapi lepas lepas tu dalam masa sama bulan tu, ya alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, ya bulan tu saya ingat 11,000 BP. Ya bukanlah sebab sedekah tu kita nak niat sedekah nak naikkan BP, tak. Ya tapi tak tahu macam mana sebab kami muhasabah balik apa yang kita buat, ya. Cuba kita tengok, ya dalam kami punya bisnes, sepanjang bisnes ni, ya ada 2 kali ni yang punya BP naik apa kata mendadak kan. Yang pertama masa kami pindah di Manjung, ya mungkin satu energi baru ke, ya kita pindah ke Manjung, kita dapat 11 lebih kan. Lepas tu kami muhasabah kenapa yang bulan ni kami dapat 79K ni, ya alhamdulillah, ya sepanjang duduk di Ipoh, ya saya selalu ingatkan ustaz, saya sendiri, ya kita cuba upgrade sedekah kita, ya. Jadi macam kami pergi ke surau yang baru ni dekat Ipoh, ya alhamdulillah kami upgrade lah, ya daripada RM2 tu naik lagi. Double kan? Bukan double kan? 10 kali ganda. Jadi nak banyak bagi banyak. Jadi memang kena upgrade kan apa yang kita dah buat tu. Kalau kita sebelum ni tak pernah buat, kita naik. Kita buat upgrade sikit. Lepas tu kalau kita boleh lagi, kita upgrade lagi. Tapi bukanlah niat kita bila sedekah tu kita niat aku nak banyak. Tak, jangan macam tu. Ya bila kita sedekah, kita buat satu itu ikhlas, ya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara kami muhasabah lah apa sebab apa yang kita buat lagi yang boleh kita upgrade kan. Jadi akhirnya itulah sedekah tu, the power of sedekah tu memang saya percaya, ya. Ni saya lah share gambar kereta kan. Cerita bila kita upgrade diri, Allah bagi rezeki tu macam tu. Kereta ni alhamdulillah saya tak pernah kenal, tak pernah ada dalam minda ni untuk dapat kat Audi. Kami suka kereta yang tinggi. Macam CR-V kan, kereta yang besar, BMW X5, X6. Tapi Allah nak bagi yang ni, kita terima yang ni kan. Kami tak pergi ke kedai untuk tengok, kami tak pergi ke berbaris di JPJ untuk tukar nama, kami tak pergi ke bank untuk sign agreement berbaris panjang-panjang, dan kami tak, kereta ni tu kan datang ke rumah macam tu je. Macam tu je Allah bagi. Allah bagi macam tu je. Dan kami dapat duit lagi daripada kereta ni. Boleh masuk rumah baru dekat Ipoh, dekat Serene Villa. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi percaya je kan.
upgrade diri. Lepas kami pegang kereta ni dapat tekan, saya tekan minyak, saya ingat 120. Speed biasa, rupanya 120 tu 120 mph, miles per hour. Bila saya klik, saya tukar dia punya meter kepada yang kmh, dia pergi 210 kan. Tak ada rasa apa-apa. Oh, rupanya saya faham. Allah saja nak bagi aku upgrade supaya aku rasa bila kita upgrade diri, rasa perjalanan kita lebih lancar. Dalam kereta ni kami rasa masya-Allah. Kami pergi balik kampung ke mana ke tu. Bukanlah nak suruh semua orang tukar kereta, tak. Upgrade diri. Kami dapat mohon mute audio dulu, dengar sembang-sembang. Baik, ini lagi upgrade dalaman. Kenapa kami Maksu, Abang Amir, Kak Mala, Kak Ita, Abang Apai dengan Kak Azu, kami yang ada bersikap dekat Siti, kenapa kami pergi tempat-tempat macam ni? Kita dengan tim Penang pun sekali, Kak Aida, kita pergi ke lokasi yang tenang macam ni. Sebab apa? Kami bertenang dekat sini. Saya susun batu. Kita tahu lah, saya hobi saya susun batu ni. Sebab apa? Saya dapat ketenangan tau. Dan susun batu baring, susun batu menegak ni. Kita balance dengan hidup. Masa saya susun batu tu, saya dapat tahu, macam ni ini kedudukan dekat sini untuk dapatkan balance titik dekat sini. Cari titik balance dalam kehidupan. Tulis. Cari titik. Bukanlah kata nak berdoa dekat dalam air, doa ni kat mana-mana pun makbul. Dekat atas jadah lagi makbul. Tapi kita boleh bersama dengan alam. Air itu mengalir kat kepala, kat badan, dia sejuk, tenang, dia menyejukkan diri kita, menenangkan otak kita. Dia buang ni segala keserabutan, haya-waya dalam kepala otak ni. Siapa ada kepala otak dia kan? Siapa yang ada lah, tak ada takut kan? Dia susun balik, refresh. Boleh susun barulah balik dengan tenang, boleh jawab ni dengan mudah, happy, laki bini tak bergaduh, dengan tim tak bergaduh, tenang, santai, seronok. Macam tu cerita dia. Dan upgrade diri. Bekerja dari rumah, sharing, give more. Ini sharing dalam kelas ngaji. Maksud sekali lagi, kerana dengan adanya kelas mengaji, kami cuba dah platform yang mudah untuk kami menyampai. Dan anda semua pun boleh guna platform ini, kan, sama-sama kita belajar, dapat share dengan orang apa yang kita dah belajar. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya mengubah bentuk rezeki. Yang ketiga, perkataan yang ketiga ialah share. Share. Apa yang kita share. Orang, setengah orang dia malu nak share, dia malu. Share apa? Bukan share gambar produk. Ini yang kami buat Siapa yang buat, it's okay, no problem, teruskan. Tapi yang kami buat, kami tak share gambar Habelan, gambar produk, gambar apa. Boleh, share lah. Kami tetap bangga dengan Habelan. Tapi kami share gambar produk secara tak langsung. Kami tak highlight produk, kami highlight lifestyle. Orang bukan nak beli produk, orang nak beli lifestyle. Orang nak beli sihat ke nak beli F1? Cuba jawab dekat chat. Nak beli kesihatan ke nak beli F1? Ramai orang nak beli kesihatan. Ramai orang nak dapatkan pendapatan. Bukan nak beli F1 yang kita jual tu. Jadi dua cara yang kami buat. Satu, ajak orang cara hidup sihat. Dua, ajar dia cara dapatkan F1 tu yang secara betul, secara sahih. Register dia sebagai member dan ajar dia untuk dapatkan bekalan secara betul. Share lifestyle, tulis itu kat ruang chat. Lifestyle, siapa yang tulis lifestyle, insya-Allah rezeki dia murah dan okay. Kemudian share sarapan, makan tengah hari dan senaman. Share dalam grup, kat dalam Facebook, kat dalam media sosial, share yang kita makan. Bukan share produk, share makanan. Kita bersarapan pagi, buat shake layer tu kan. Kemudian share makan tengah hari, plating tu share. Yang tim punya share. Lepas tu gambar senaman, naik bersikal. Siapa yang suka naik bersikal lah. Siapa yang suka hiking lah. Siapa yang suka, apakah senaman yang terbaik? Tulis tu. Kita akan cerita apa senaman yang terbaik. Tulis senaman yang terbaik adalah senaman yang kita suka. Tulis tu. Senaman yang terbaik adalah senaman yang kita suka. Sebab bila kita happy, ada orang skipping, dia happy skipping. Buatlah. Ada orang dia happy buat aerobik. Go on. Ada orang dia happy pergi zumba. Go on. Ada orang dia happy pergi hiking. Go on. Buat senaman yang kita suka. Kemudian share aktiviti keluarga. Pada aja bukan nak share KO je. Share pergi jalan, pergi melancong ke luar negara. Siapa nak melancong ke Spain? Lepas nak Spain. Tahun depan dekat Langkawi. Rancang dari sekarang kerana melancong dengan Habelan sangat berbeza. Saya berani cakap berbeza. Kami melancong pergi sendiri tak sama dengan melancong Habelan bagi.
Tak sama at all. Beza 360 darjah. Share. Share kat mana? Semua media sosial. Siapa ada Facebook, share dekat Facebook. Illusion. Facebook ni kan dia untuk orang tua-tua je. IG ni untuk muda-muda je. YouTube lagi best dia pakai video. Dekat TikTok lah zaman terkini. Banyak illusion yang kita create. Mohon jangan conteng. Share je kat mana-mana. Share je kat mana-mana. Share dengan passion dan excitement. Dua tu. Coach Fatihah bagi tahu. Share dengan apa? Passion. Tulis situ. Passion. Share dengan passion dan excitement. Macam mana excitement? Kita bercakap ni kan excited. Dari hati. Bukan buat-buat. Bukan fake. Yang real. Kemudian gratitude list. Tuliskan gratitude list anda. Kemudian gunakan tagline ni, share je. Ini aktiviti yang kami buat. Terima kasih. Ini tim Ipoh, adik-beradik Ipoh kami. Tak ada kena-mengena pun. Mak Su lain dengan Audrey Chan, presiden tim kami daripada DRICE. Apa nama Kaita Banzal dengan siapa Jenny? Sakaf, Coach Sakaf. Abang Amir sama dengan Mak Su. Tapi it's okay as long as kita boleh bekerja sama. Kita bekerja sama lagi kuat sebenarnya daripada kita berdiri sendiri. Macam ni dia. Kalau sebatang mudah patah. Tapi kalau kita segerombolan, seberkas, kan kita kuat. Share je. Kemudian share je pergi berjalan. Ini tempat yang kami suka bertenang. Kenapa? Saya suka dengar bunyi air. Sebab apa dengar bunyi air? Air dia ada gelombang dia, megahertz dia, gelombang. Jadi gelombang air ni gelombang yang bawa kita tenang kepada alpha state. Siapa tak faham tak apa. Dan air ni banyak analogi dia. Dan air ni banyak analogi dia. Hidup kita kena dengan air. Kena selalu mengalir. Jangan duduk diam. Kita air tu kalau kita tengok dia tidak mengalir, dia akan jadi kotor kan. Jadi macam tu lah kalau kehidupan kita, hati kita kalau kita kata tak sentiasa upgrade diri kita statik je tak berubah. Hati kita sentiasa jadi kotor. Sebab tu kita kena sentiasa berzikir kepada Allah, jangan kosongkan hati kita. Jangan biar hati ni kosong, syaitan masuk. Memang kalau orang kata meditasi tu kosongkan fikiran. Tak. Sebenarnya meditasi tu kosong daripada perkara yang lain kecuali zikir kepada Allah tak boleh walaupun sesaat kita lupa. Makhluk Allah semua berzikir ni, rumput-rumput, tumbuhan ni semua berzikir. Kita tak berzikir, malu nak zikir dengan makhluk. Kan? Okey. Ni gratitude list. Tuliskan apa yang kita dah dapat. Tu gambar makan. Be real. Apa yang kita makan kita share. Ambil gambar, belajar ambil gambar. Upgrade kamera. Malu siap gambar tak pandai ambil. Ambil cara ambil gambar yang betul, yang elok. Biarlah angle betul. Kiri saya ambil gambar penuh dalam gambar makanan dalam kamera. Siapa sama tu dia akan dapatlah lepas ni income yang banyak. Percaya ke? Next. Ini perkataan yang keempat. Nak bagi satu perkataan je tapi kita bagi 4 dah. Yang kelima kan yang paling penting. Kan? Konsisten. Ini paling penting. Apa yang kita buat pun konsisten. Kami dah bersing ni daripada 2012. Saya ingat 5 Mei 2012. Padahal dah start sebelum tu dah 2008. Dia 9 bulan 6 2012. Saya 5 Mei 2012. Kami ingat tarikh sebab apa? Sebab itu turning point dalam kehidupan. Anda kena ingat bila turning point anda dalam kehidupan. Dan turning point kami belajar tentang pendapatan ni pada Mac 2018. Baru lagi. Ini baru belum Mac lagi. Baru setahun lebih berubah. 2 tahun. Saya nak bersara awal, kami nak buat keputusan untuk bersara awal. Kami buat keputusan tu selepas setahun kita usik 2 gaji. 2 gaji kerajaan, tak usik. Sebab kami bukannya niat nak cerita ni, tapi niat nak cerita bahawa bila Allah bagi rezeki macam tu, kita belajar simpan dan kita belajar guna duit dapat pendapatan habelah je, dan duit tu pun tak habis pakai. Gaji habelah masa tu 15,000, kami pakai 5,000 seperti mana kami pakai untuk hidup. Kami tak ada tambah aksesori. Sebab apa? Pada saya aksesori tak perlu. Ramai orang suka upgrade aksesori. Kan? Aksesori ni apa? Contoh kalau kereta kan, nak bubur skirting, nak bubur benda-benda kecil-kecil. Sedangkan yang kita kena upgrade ialah body tu, engine tu. Tukar kereta lah bagus. Kan? Jadi betul kan? Jangan fokus pada aksesori, fokus kepada yang reality. Kemudian konsisten, masuk grup dan aktif. Siapa sini ada grup? Tapi dia krik-krik. Dia masuk bila dia bertugas. Sebab itu rezeki lambat. Kena masuk dan aktif. Kami ada contoh lah, kalau dalam TKO kalau ada Mak Ngah dalam ni, tahniah Mak Ngah, terima kasih Mak, kami bangga sangat dengan Mak Ngah. Mak Ngah ada dalam semua grup TKO.
TKO ada 6 grup. TKO Azman Asma, TKO Mihani, TKO Wahana, TKO Mariam Zairi, TKO Kak Imah, TKO Kitani untuk Borneo. Makna ada dekat semua. Dan daripada Borneo kami ada Kak Halimah. Bertugas. Dia bertugas di semua. Dia volunteer, bukan je minta bertugas. Tapi kita baru kena bagi tugas rating. Macam mana nak rating Ustaz? Rating Ustaz. Belajar. Jangan risau. Upgrade diri, improve diri. Ikut contoh yang baik. Dan saya rasa semua tim TKO, termasuk tim-tim organisasi yang lain, kan, Ibu Siti punya tim, Rakan Fit Online punya tim pun sama juga. Memang aktif nak memberi. Tengoklah macam Kak Azu datang daripada Seri Skandar ke Ipoh kot untuk belajar. Buang ego, belajar. Kak Siti pun datang belajar. Cikgu Ali kot, coach saya, datang daripada Perlis kot. Kak Halimah, Kak Eva dengan Ika. Daripada Sabah kot, sanggup beli tiket. Datang dan menuntut ilmu, tengok perubahan yang berlaku. Datang dan belajar, rendahkan ego. Banyak memberi. Banyak memberi inspirasi. Sedekah, the more you give, the more you receive. Macam tadilah sedekah subuh tu. Itu yang mudah. Kemudian senaman, memberi supaya hidup sihat. Kemudian repair mindset, ajar cara nak betulkan mindset. Sebab kita ni terlalu banyak. Sebab pada saya, mindset ni yang kena repair. Banyak perkara yang dulunya, contohlah saya, dulu kita ni, kami kat sekolah kan, meniru adalah satu kesalahan. Siapa yang percaya benda tu? Siapa yang pegang kepada kepercayaan? Saya cikgu kan, itulah kepercayaan saya. Meniru satu kesalahan. Tapi sekarang ni saya dah tukar, saya tak boleh. Meniru adalah satu kelebihan. Siapa nak berjaya, tiru orang berjaya. Dia berjaya. Siapa nak beriman, tiru orang yang beriman. Tiru. Rupanya, rahsia nak berjaya ialah meniru. Tapi kita dah diajar mindset yang salah, meniru. Meniru tu salah. Supaya nak merendah diri kan. Kak ni biasa-biasa je, Kak ni tak pandai. Konon dengan niat merendah diri. Tapi mindset tu tak betul. Kita menghina ciptaan Allah. Kak tak pandai. Allah bagi kita kepala otak pandai kot. Kerja elok pensyarah. Tapi Kak tak pandai. Masya Allah, tabarakallah. Menghina kejadian Allah terang-terang. Kak malu, Kak suara tak sedap. Allah akbar, Kak tarik balik Kak. Allah bagi tarik suara macam mana Kak. Kan? Jadi itu mindset kena repair. Kak malu, jangan malu Kak. Kak malu nak apa? Apa nak malu Kak? Menyampaikan benda baik. Konsisten. Saya memang suka dengar audio. Dalam kereta jadikan kita punya library. Kereta tu tempat kita habiskan masa banyak. Saya mendengar Pak Nasrullah tu 5 pusingan habis. Selama 2 tahun. Dengar habis materi, ada 43 materi habis semua. Lepas tu apa dia dengar CD buat sekarang ni, 7 keajaiban rezeki tu. Dengar pula CD dia. Ada berapa dia punya speaker-speaker dalam tu. Masya Allah, tabarakallah. Dengar audio. Pasang dalam kereta. Siapa yang kereta dia ada connect Bluetooth dengan handphone, connect kan supaya boleh pasang. Dan saya alhamdulillah masya Allah tabarakallah kongsi voice note saya setiap pagi dalam TKO. Dan kadang-kadang saya share lah dekat grup-grup lain sebagai sedekah. Sedekah inspirasi. Bukan nak belagakkan, tak. Tapi orang lain lebih baik perkongsiannya. Tapi kita berniat untuk sedekah. Orang terima, tak nak terima sudah. Kan? Lepas tu buat Spotify. Saya ada Spotify. Siapa ada Spotify sini boleh type Nur Azman Maknum. Saya share apa voice note produk saya dekat sana. Kemudian guna promo Habelat. Tak tahu lah, kami setakat pengalaman kami jaranglah buat promo sendiri. Ini yang kami share. Share saja kehidupan sehinggalah masa ni 2019 bulan 11. Bulan 2019 bulan 11. Saya viral. Sebab ada seorang hamba Allah ni, tim saya, Azli, Coach Azli dari Melaka, dia masukkan saya dalam grup suku-suku separuh. Jadi saya pun share lah saya punya gambar bekal. Sekali viral sebab dalam tu ada 200,000 orang. Tapi bila diorang tahu saya Habelat, dia punya penghinaan tu Masya Allah tabarakallah. Memang tak sanggup nak baca. Kalau baca kan boleh rasa nak bunuh diri. Betul saya cakap. Siapa yang baca penghinaan kepada saya pada masa tu, macam-macam lah antara yang menyentuh saya. Oh dia ni bisnes ke apa cikgu kan. Kalau Kak ada anak, Kak tak hantar dekat dia. Macam tu sekali. Padahal kita cerita bekal kita. Apa kaitan dengan cikgu. Banyak lagi lah penghinaan. Suruh cek ke KM lah, dia ni cikgu lah, dia ni berniaga lah, apalah. Tapi alhamdulillah cabaran dan ujian pada masa tu sangat ketil. Memang lead masuk banyak tapi satu pun tak lekat. Beribu lead saya masuk tapi satu pun tak lekat sebab saya tak bersedia kot pada masa tu. Ujian tu mematangkan dan menguatkan dan memberi kekuatan kepada kami alhamdulillah masya-Allah. Share je.
Kita tak payah peduli apa orang nak kata. Peduli apa Allah kata, jangan peduli apa orang kata. Tulis. Banyak ilham Allah lagi ni kan. Ni saya kata guna promotion. Bulan lepas, yang ni teknikal lah. Teknikal lah. Yang lain tu semua mekanisme. Mekanisme kekuatan dalam. Yang ni teknikal. Herbalife ada banyak buat promo. Bulan ni apa promo yang terkini? Dapat beg kan? Beg yang cantik warna hitam. Bulan lepas banyak promo ni. Power ni 150 BP dapat 1 botol. 350 BP dapat 2 botol. 500 BP dapat Streptifin ni. Semua sekali. Botol dapat, Streptifin dapat. Dengan beg tu, homemade, rare. Kongsi kat group. Semua orang beli 500 BP. Dan kita ada banyak lagi yang beli tiket spektakular, dapat cermin mata, spek dengan, dapat jam 2 tu. Lepas tu, apa lagi, promosi tablet. Allah, banyak promosi. Lepas tu kami, saya peribadi, saya tak nak guna. Kita nak membeli, betul kita nak menghantar. Tak ada masa. Kami tak ada masa nak beli, nak hantar. Tapi siapa yang buat, is okay. Go on. Go on. Itu kan, kita jangan ada pre-charge dekat. Tak payahlah nak promo dekat orang kita punya ni. Group. Sebab orang tak nak ni. Tak nak ni, dia orang tak mampu ni. Dia orang dah beli dah. Dia orang macam tak mampu nak beli 500 BP. Sebenarnya saya pengalaman saya yang baru ni lah. Ya, saya cerita dekat seorang second line saya untuk buat 500 untuk promosi. Ya, dia kata, ya Allah, kenapa dia tak tahu, dia cuma tak tahu kata ada promosi ni. Terima kasih nak bagi tahu, memang dia suka benda ni. Lepas tu dia terus buat 500 BP. On the spot. Saya rasa masa tu perjalanan saya daripada Kuala Kangsar nak balik ke daripada Ipoh nak balik Kuala Kangsar, saya bagi tahu dia macam mana nak upgrade jadi 30%, apa kelebihan 35%. Lepas tu bulan Disember ni pula ada special lagi, ada 500 kalau buat 500 BP dapat semua promotion ni. Saya cakap kalau bulan ni adalah bulan yang terbaik akak nak join, nak upgrade jadi 30%. Saya cakap macam tu kan. Dia kata, ya Allah, kenapa lah akak tak tahu kan, banyak kelebihan yang Herbalife bagi yang menguntungkan dia kan, bukan menguntungkan kita, menguntungkan dia. Jadi dia kata kita jangan pincang je kan. Orang ni tak nak lah, orang ni apa tak, kita share je kan, kita bagi tahu. Sebenarnya orang dalam grup kita tu banyak yang dia tak tahu. Jadi kita cover je, kita bagi tahu je. Dia nak tak nak tu, itu pulang kat dia kan, keputusan dia. Jadi sebenarnya kena buat macam tu. Nampak? Kita buat kerja kita, jangan buat kerja Allah. Jangan prejudge orang. Kita kata dia ni tak mampu, dia ni tak boleh. Dia ni nanti coach dia bagi tahu lah. Kita bagi tahu je. Dan kita personal touch, bonding. PM seorang-seorang bagi tahu bahawa ada promosi. Bulan ni apa saja promosi. Lepas ni kan apa saja promosi, gunakan promosi Herbalife. Banyak lagi tu promosi Herbalife dekat website. Ajar tim kita buka ID dan ajar dia baca promosi. Percayalah, hidup anak berubah. Anak saya ni baru 18 tahun, bukan lepas PM. Dia dah ada coaching dah boleh guide orang dan dah ada pendapatan. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah izin Allah. Bayangkan saya ada anak. Saya seorang je anak. Kalau saya ada 10 orang anak, semua saya suruh jadi apa. Okey. Dan ni perkataan yang terakhir. Inilah main point dia. Inilah perkataan yang saya nak sebut hari tu yang saya janji nak bagi hari ni. Dan inilah yang anda tunggu-tunggu. Pegang dada, cakap Alhamdulillah. Yang tak tahu semalam rasa berdebar-debar nak tahu. Alhamdulillah, barulah nampak manis sikit senyuman. Ngaji, belajar, ngaji, tadabbur dan lain saya tak stabil. Repair mechanism. Repair mechanism. Apa dia mechanism? Mechanism ni amalan, perbuatan, spiritual, dalaman. Kemudian belajar dengan proven sukses. Contoh, kita tahu dah Coach Has, Coach Nick, siapa lagi? Coach Ida Iman, Coach Dr. Idros, semua naik presiden team. Dekat Ipoh tu siapa namanya Cina tu? Jenway, orang muda lagi. Belajar dengan proven sukses. Dengan mereka yang dah berjaya. Mesti ada rahsia. Dan percayalah, dalam Herbalife, setiap tangga ada siapa senior distributor baru masuk. Nak pergi ke senior consultant. Dia belajar cara nak ajak orang. Daripada senior consultant nak pergi ke 42%. Sama ada success builder ataupun qualified producer pun pembelajaran dekat situ. Bagaimana nak dapat 42% seumur hidup. Daripada 42% success builder, qualified producer kepada supervisor. Kena faham tau marketing plan ni. Kalau faham dia memang tahu rahsia Herbalife.
pun ada pembelajaran untuk nak capai supervisor. Dan supervisor, tulis tu, saya nak jadi supervisor, saya dah supervisor. Supervisor adalah starting point dalam Herbalife. Siapa nak berjalan Herbalife jadi supervisor dulu. So lepas ni jadi supervisor cepat. Daripada supervisor ke world team pun ada proses pembelajaran. Itu namanya proses. Dia bukan boleh jadi pandai terus. Kena 4 bulan lalui 2,500. Bukan terus hari ni boleh buat 10,000. Sebenarnya cepat buat besar. Buat 10,000 terus world team. Daripada supervisor pergi world team. Atau terus dapat kali. Atau buat 2,500 4 bulan. Nampak? Tahu je step marketing plan ni, terus boleh melangkah. Daripada world team ke active world team. Macam mana cara dia? Buat 3-3 tadi, serentak. Daripada active world team nak pergi ke get team. Macam mana nak dapat? Kena buat 1,000 VP. Daripada get team, pergi ke mid team, buat 4,000 VP. Kena masuk training. Saya boleh cerita benda ni senang. Bila kita faham marketing plan ni, masuk dalam kelas ngaji, duduk belajar kat rumah, cikgu-cikgu kita ni, percayalah, daripada mid team nak ke presiden team tu sikit je lagi. Tu tanya maksud tu sikit je lagi. 100K je dah buat. 10,000K RO je. Ya Allah, senang rupanya nak jadi presiden team. Tapi ramai orang tak tahu rahsia. Siapa nak tahu rahsia ni? Masuk kelas ngaji akan datang. Okey. Apa dia? Betulkan niat. Jangan masuk kelas ngaji untuk dapat PP pula. Masuk kelas ngaji, terima kasih Ustaz Puan yang bagi peringatan. Masuk kelas ngaji nak memahami Al-Quran. Niat tu betulkan. Belajar. Untuk belajar teknikal tu kena pergi training. Kena pergi training. Jangan miss training. Jangan miss training Herbalife. Memang sekarang ni sangat mudah berbanding dengan dulu kan. Kita just klik je link tu. Memang ya Allah banyaknya lawan nak memberi kan. Kenapa kita tak nak ambil peluang ya Allah ya Tuhan. Tak sempat nak apalah. Memang kena rasa ada dahagakan Ilmu. Kalau tak tahu tentang tip pun tak boleh juga. Kita kena tahu juga marketing plan semua. Ya, sebab bila kita tahu benda tu, kita akan cepat naik. Contohnya macam baru ni, Kak Halimah dengan Kak Ifah datang dari Sabah. Ya, diorang sama ni, ya, diorang tak tahu pun benda tu. Jadi, saya kata saya memang rasa ada sesuatu saya cakap. Kak Lim dengan Kak Ifah ni macam ada benda tak lepas lagi. Esoknya diorang nak balik ke Sabah. Saya cakap, apa lagi Kak Lim nak tahu kan? Dia cakap, sebelah malam lah. Sebelah malam. Saya cakap, apa lagi akak tak tahu? Kami nak share juga sebelum akak balik Sabah. Dia cakap, Kak Lim kata, Kak Lim nak tanya tentang marketing plan. Okey. Saya kata tak apa, insyaAllah. Kata Ustaz boleh tak? Saya kata, Ustaz kata boleh. Kata Ustaz nak pergi urus diri apa semua dulu, baru buat kelas pukul 12 malam sampai pukul 2 pagi. Jadi Alhamdulillah, tahniah kepada Kak Lim, naik supervisor terus. Balik daripada Ipoh, ya, Alhamdulillah daripada dia Sabah ke decide. Ipoh. Daripada Ipoh balik ke Sabah tu dia decide dia buat. Dia jadi supervisor dan juga Kak Eva naik first world team. Masya Allah. Dan Ika tu dah register member. Jadi Alhamdulillah. Sebab Ika pun nak jadi. Tahu itu dari segi teknikal. Jadi dari segi mekanisme ni yang paling penting sebenarnya 80% tu. Kena repair mekanisme kita. Repair dalaman. Repair dalaman. Kena itu pun kena belajar buat. Semua orang dah tahu. Semua orang macam dah faham dah. Okey, kita belajar affirmation, kita belajar meditation, kita belajar Asma Husna, tulis 10 kesyukuran. Itu semua adalah mekanisme-mekanisme yang kita kena buat hari-hari. Ya, kalau tak boleh buat semua, kita cubalah jangan buat tinggal sebaik semua. baik. Tak boleh semua, jangan tinggal semua. Jadi kita kena ada checklist benda tu. Apa amalan yang kita dah buat hari tu. Information kita buat, kita mekanisme meditation buat kita, ya, Asma Husna. Kalau saya buat punya checklist tu, ya, ngaji tak hari ni, ya, apa surah yang kita nak baca. Ya, Alhamdulillah, ya, saya kalau saya lah, ya, saya ada beberapa surah yang saya kena baca hari tu, daripada pagi sampai malam tu kena habiskan. Ya, contohnya surah Al-Mulk, pagi-pagi surah Al-Waqi'ah, ya, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Yasin, ya. Kemudian surah Al-Kahfi. Mesti kalau saya tak dapat nak baca pun, ya, saya akan buka audio tanya Ustaz. Tengah masak pun saya akan buka juga. Tengah masak, nak tidur. Tidur sebelah tu ada bunyi juga yang surah Al-Mulk ke apa ke. Saya pasang, saya dah tak sempat. Bukan tak sempat ya, kita yang tak menyempatkan diri kan. Bila kita pasang, kita at least boleh dengar dan kita mengaji sama. Jadi kita kena buat perkara-perkara mekanisme tu 80% tu memang kena buat.
Itu sebenarnya punca utama dalam kejayaan kita ni. Kita buat apa yang Allah suka. Allah bagi apa yang kita minta, tulis. Kan? Itulah dia zikir, baca Quran, solat berjemaah. Siapa yang sini yang solat dia, markah dia 20, 60, 50, repair. Solatnya lambat, dia akhir waktu, awal kan. Solatnya jarang buat solat sunat, banyakkan solat sunat. Yang tak pernah solat. Yang tak pernah bangun malam, tahajud, buat tahajud, mulakan dengan 2 rakaat. Yang tak pernah buat solat taubat, dah 50 tahun dah hidup, tak pernah buat solat taubat. Buat solat taubat 2 rakaat tiap hari. Banyakkan istighfar. Lepas tu buat solat istikharah tiap-tiap hari. Kami buat tiap-tiap hari sebelum bersara sehinggalah hari ni. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Kita nak buat keputusan hari-hari. Sebab tu kena buat solat tahajud, taubat, istikharah ni jadikan amalan. Dan solat-solat sunat yang lain. Dan jangan miss event Herbalife. Itu pesanan dia. Jangan miss event Herbalife. Sebab event Herbalife ni yang membuka kunci rezeki ni. Jangan tak ada. Setiap event adalah berbeza. Ilmunya berbeza, orangnya berbeza. Dan dapatannya berbeza. Dan jangan pergi sorang-sorang. Ajak tim. Ajak kawan. Dia tak nak, tak apa. At least kita dah ajar. Memang kita ajak dia tak sempat. It's okay, dah tahu dah memang takkan sempat. Tapi percayalah bila kita jumpa orang yang sempat, itulah diamond kita. Itulah orang yang kita nak bersama dengan dia. Orang yang sentiasa sempat. Percayalah, siapa yang cakap I follow tu, insya-Allah kita akan bergerak bersama ke puncak kejayaan. Baik, ni gambar-gambar lah. Belajar saja dengan siapa-siapa. Bila dah blank belajar, permudahan. Jadi masa ni kita belajar tentang macam mana nak buat promotion kan. Nak buat apa nama? FBS. Pening kot. Memang hari-hari main FB. Tapi tak reti juga. Alah, jampi bagi senang. Tak reti juga. Tapi tak apa, belajar. Jangan berhenti nak belajar. Belajar dengan semua orang. Sebelah tu saya punya diamond Kak Siti. Kak Siti dah declare dah. Ustaz, akak ni Ustaz punya presiden tim. Amin ya rabbal alamin. Doakan Kak Siti jadi presiden tim yang beriman dan bertakwa. Percaya je. Dan Kak Siti dah buat keputusan untuk cuti tanpa gaji. Nak ikut kan jejak langkah. InsyaAllah mudah-mudahan. Siapa yang nak cuti tanpa gaji, nak buat full time, semoga Allah permudahkan hajat anda. Apa yang kita sebut, apa yang kita fikir, apa yang kita rasa adalah doa. Ini tim set line. Bayangkan semua ni orang-orang hebat. Ustaz Fuad ada Darwidat. Kak Siti Jamsiah belajar apa ni buat shake. Ni shake sedap 3 layer ni. Dekat rumah. Kami pun tak buat. Datang Kak Siti Jamsiah, terus bantu kami buat shake dengan Haziq. Haziq buat macam tu. Kan dengan ni Zaidi ni otai kot. Apa saja event Herbalife, semua Coach Zaidi ada. Kan? Penaman, pakar audio visual, pakar IT. Kita belajar dengan orang-orang hebat. Rendahkan ego, turunkan ego. Jangan rasa macam aku dah hebat, aku dah tahu semua benda. Tak. Saya belajar banyak perkara dengan Ustaz Fuad. Dan ilmu yang besar saya dapat ialah bila Ustaz Fuad ajar saya, bila kita nampak nikmat yang Allah bagi pada seseorang, kita doakan. Itu memang berkesan pada saya. Pegang kereta tu, pegang basikal tu, pegang rumah tu, doakan. Ya Allah, kau kurniakanlah kehebatan ini kepadaku seperti mana kau kurniakan orang ini. Masya Allah, terima kasih Ustaz Fuad dan Saudara Haji. Hafiz Zaidi, Kak Siti, kata sudi datang rumah. Dia share banyak lagi ilmu yang kami tak tahu. Banyak lagi sebenarnya bila kita tahu satu benda, sebenarnya banyak lagi, luas lagi ilmu Allah ni. Yang kita rasa kita dah tahu banyak dah, sebenarnya banyak sangat. Yang kita tak tahu. Makin kita belajar, makin kita rasa sebenarnya tak tahu. Banyak lagi kita tak tahu. Okey, next. Habis. Semoga bermanfaat perkongsian pagi ni. Dan silakan. Dan akhir sekali ni dah habis kan. Jadi semua ilmu-ilmu ni orang kata kalau kita tahu je kita tak buat, memang tak jadi juga. Jadi al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Kalau ilmu tu apa? Tanpa amal ibarat pohon tak ada buah kan. Pohon yang redang tanpa buah. Jadi kita sama-sama muhasabah diri kita ingatkan selalu diri kita, betulkan niat kita kerana Allah ya. Kita belajar ni, kita niat untuk berjaya dunia dan akhirat. Bukan dunia sahaja, malah di akhirat. Selama-lamanya kita nak duduk di akhirat kan. Jadi kita kena buat satu perkara ni di dunia ni. Semua kita niatkan nak akhirat. Jangan cakap ni nak tepi nak ni. Jangan takut sangat macam tu. Ya, sebab kita nak jadi hamba Allah yang diredai. Kita balik nanti kita diredai Allah. Bukannya kita duduk selama-lamanya kat dunia ni kan. Kita buat segala apa yang kita buat ni, walaupun apa sunat ke apa ke, kita niat kerana Allah, insya-Allah ada pahala sebagai bekalan kita di hayat.
Jadi cukup kot setakat ni perkongsian kami, mohon semoga dah tertunai. Kami bukan orang yang pandai banyak lagi, ramai lagi orang yang lebih lagi. Ramai lagi, kami belajar dengan anda semua sebenarnya. Kita hanya share apa yang kita buat, insyaAllah ada manfaat kan. Dan kami doakan semoga anda capai semua impian tahun ni 2021 dan terus bantu ramai orang. Dan saya doakan semua dalam ni 260 orang tadi, sekarang 257 orang jadi presiden tim yang beriman dan bertakwa. Ampun maaf daripada kami serahkan kepada Mak Su. Silakan Mak Su. Terima kasih Mak Su. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, tahniah, perkongsian yang sangat luar biasa, penuh energi, penuh kasih sayang. Maksud dapat rasa keikhlasan perkongsian Ustazah Ma dengan Ustaz Azman pada pagi ni. Siapa rasa ikhlas? Siapa dapat rasa? Boleh bagi love? Alhamdulillah. Serius. Pagi ni memang lain macam. Daripada semalam tak ada suara, tiba-tiba ada suara. Alhamdulillah. Nasib baik tak main banjir. Alhamdulillah Mak Super selamat daripada banjir sebab excited sebenarnya untuk dengar perkongsian daripada Ustazah Ma dan Ustaz Azman pada pagi ni. Tahniah sekali lagi diucapkan untuk penutup tahun 2020 pada bulan Disember. You are heavy hitters yang di luar jangkaan. Masya Allah. Tepukan. Yang ini yang best ni. Siapa masuk kelas ngaji kan, sorang, dapat tukar pin. Sorang, dapat heavy hitters. Sorang, excited, bersemangat lagi nak memperjuangkan misi nutrisi, bantu sahabat jadi sihat. Semangat ni, tak sabar ni, rindulah setiap hari Isnin, setiap hari Rabu, setiap hari Jumaat. Nak jumpa adik-beradik kelas ngaji ni. Masya Allah. Lepas ni, saya nak bagi tahu you akan excited nak follow Mak Su, konvoi dengan Mak Su datang ke Terengganu. Sebab apa? Sekejap lagi pukul 11 pagi Mak Su akan bertolak daripada rumah Mak Su ni pergi ke pondok geng kelas ngaji. Masya Allah. Alright. Mak Su ada buat satu pondok. Mak Su tulis kat pondok tu, pondok kita. Alright. So nanti Mak Su akan tunjukkan suasana macam mana keadaan pondok kita tu. InsyaAllah. Semua ni dengan izin Allah. Sebab saya dah jumpa, saya dah telefon dah. Bapa saudara saya, bapa saudara suami saya sebenarnya yang adakan pondok tu. Jadi kita buat sesuatu yang luar biasa untuk tahun 2021. Masya Allah. Saya sebenarnya, saya tak boleh move on lagi. Perkongsian Ustazah Ma dengan Ustaz Azman tadi. Siapa rasa best? Boleh tulis dekat ruang chat tu. Alhamdulillah best. Boleh tulis dekat ruang chat tu. Alhamdulillah best. Perkongsian yang sangat ikhlas. Dengan penuh rasa kasih sayang. Saya dapat rasa walaupun saya dekat Terengganu, Kak Tini dekat Johor, Ustazah dekat Rompin, yang lain ada dekat Ipoh, Kak Ita nak pergi kerja. Ada yang dekat KL, Masya Allah kan. Semua pun dah rindu nak kayu basikal ni, saya tahu. Tapi tunggu dulu. Saya nak pergi duduk kat tepi pantai puas-puas dulu. Lepas tu baru nak main sungai balik dekat Ipoh. Masya Allah. So memang saya dapat rasakan semua pun bersyukur, semua pun rasa macam semangatnya daripada tak biasa mengaji hari-hari, tak biasa nak baca Yasin hari-hari, bersemangat ni. Mulai daripada hari ini, saya bersemangat nak baca Yasin setiap hari. Mulai pada hari ini, saya nak solat awal waktu. Mulai pada hari ini, nak solat taubat, terlupalah selama hari ni macam mana nak solat taubat. Tak apa, tak tahu tak apa, belajar. Kan? Saya tak tahulah macam mana nak niat ganti puasa balik. Tak apa, kita belajar. Kan? Masya Allah. Apa perasaan Kak Tini bila Kak Tini sekarang dah dengar
Ustaz dah tunaikan janjinya. Ustazah Mara tunaikan janjinya. Dah terbongkar dah rahsia macam mana dia dapat heavy hitters 17.9. Masya Allah. Okey, dipersilakan Kak Tini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Kak Tini, kelas ngaji ni lah sebenarnya yang buat Kak Tini rasa kuat. Kak Tini rasa tenang. Kak Tini rasa tak payah. Buat Herbalife ni tak payah. Kak Tini mula-mula masuk kelas ngaji ni, Kak Tini punya VP bukan banyak sangat pun. Tapi kita sebab Kak Tini memang suka mengaji. Yang itu boleh Kak Tini jujur cakap Kak Tini memang mengaji dan lebih suka bila ada orang yang tadaburkan. Sebab kita bukan pakar. Kalau kita baca, kita faham lain. Kalau ustaz yang terangkan kita, ada contoh lain yang orang yang macam saya cakap hari tu, kalau bertadabur, orang yang pakar memberitahu kita, kita lebih faham dan kita tak tersalah faham dan tersalah jalan. Kalau kita baca, Quran ni kata aku dah betul dah. Kita pula rasa macam tu. Tapi bila ustaz yang tadaburkan, kita jangan rasa kita betul sangat. Jadi kita ada orang yang menegur kita. Okey. Bila dalam grup ni, saya rasa kasih sayang dalam grup ni walaupun kita jauh, kasih sayang yang Allah bagi dalam grup ni rasa macam kita semua dekat aja. Rasa terpanggil nak buka cepat-cepat nak jumpa adik-beradik ni walaupun isinya Rabu dengan Jumaat. Saya rasa kasih sayang Allah dalam ni terlalu besar untuk kita hargai sebenarnya. Saya walaupun saya bukan nak dengar sangat pasal cara ustaz tu, tapi apa yang ustaz dengan ustazah buat tu menambahkan lagi apa yang saya dah samarin buat. Mungkin kalau kita dah selalu tahajud, solat betul semua, mungkin kita boleh tambah lagi dengan ukhuwah kita antara adik-beradik. Saya tak ada mak ya, adik-beradik, mungkin ukhuwah kita dengan jiran ke. Kita banyak bocor sebenarnya, kita banyak kita tak harmoni. Harmoni tu kita tak harmoni dengan orang keliling ke, saya tak pernah bersangka jahat dengan orang lain, maknanya kita bersangka buruk, orang tu macam ni, tak ada, saya tak pernah. Yang itu kita tahu sebab apa, kita akan menghina kejadian Allah. Jadi kita balik fikir diri kita sendirilah. Sebab apa? Saya dengan Coach Suhana ni, saya dia represent, saya jumpa dia bila dia bagi saya bunga. Saya kata siapalah manusia ni, dia terlalu istimewa pada saya. Masa tu Mak Su ni panggil Coach Suhana tolong bagikan bunga sebab dia recognition saya masa tu. Siapalah manusia ni. Lepas tu lagi seorang lagi Coach Has. Siapalah manusia ni, cakap baru first time pergi SRD masa tu. Saya cakap bila saya balik daripada SRD tu, saya tengok balik kepada niat saya sebelum saya keluar pergi SRD. Saya niat pada Allah, cakap saya dah kurus, boleh tolonglah kurniakan saya kepada satu bisnes supaya saya boleh tolong suami saya balik. Jadi bila dalam SRD tu, Coach Has memang tunjukkan macam mana nak buat bisnes dalam Herbalife. Saya balik ke rumah, semula-mula saya nangis dalam kereta. Ya Allah, mungkin ini jawapan dia, bisnes dalam Herbalife. Saya balik, saya jumpa suami saya peluk lama suami saya. Suami saya kata, kenapa ni? Kata pergi recognition je, kenapa balik sampai peluk-peluk nangis-nangis ni? Tak ada, rasa macam Allah bagi jawapan. Saya cakap, apa jawapan dia? Dia sebenarnya mula-mula memang agak, yelah orang biasa, orang logik, orang engineer ni dia very logic person. Dia tak kerja makna tak ada duit. Pada suami saya macam tu lah, dia logic person, engineer kan. So saya cakap mungkin Allah nak tunjukkan Tini jalan ni, tak apalah Tini cuba buat. Dia kata ayah restu je saya nak buat. Cakap saya mula bulan 8 tahun lepas cakap dengan Coach Ariza saya nak buat bisnes ni. Tapi kita tak tahu, orang tua kita belum pandai, kita dah tak tahu Instagram. Di situlah kita baru nak buka Instagram. Anak dah buat Instagram, kita dah tengok-tengok aje kan. Kita tak nampak kepentingan social media masa tu. So saya pelan-pelan belajar. Saya memang tak ada customer. Daripada bulan 8 sampai bulan 5,
tercetusnya ramai peserta datang ke saya adalah apabila seorang insan yang terlalu istimewa juga pada saya, Chef Wan. Dia nampak saya kurus. Saya cakap kat dia, saya ada buat program ni, kalau boleh you nak tolong promotekan. Bila dia promote saya kurus, jadi ramai leads masuk. Leads masuk melalui Chef Wan punya promotion tu. Yang ramai orang tanya berapa bayar kat Chef Wan. Chef Wan memang saya tak bayar apa pun. Dia memang tolong sebagai seorang sahabat. Di situ saya mula dapat income, saya mula dah tahu macam mana, lepas tu kita pergi kelas. Saya memang tak lepas event Herbalife, event TPFM, memang saya tak pernah miss. Sebab di situ memang Coach Ariza dah cakap jangan miss event. Jadi kita ni hormat dengan guru, kita pergi. Kalau kita tak dapat pergi because kita tak dapat pergi, ada halangan, memang saya tak pergi. Macam awal tahun 2020 saya pergi umrah, di situ diorang buat kick off, saya tak dapat pergi. Tapi hati saya di situ dah, sebab kenapa kita dah miss satu event kan. So sekarang ni macam bulan November VP saya low, lepas tu nak naik balik. Selepas saya faham kena berserah kepada Allah. Jangan question. Bila VP tak naik kan, saya tak ada gabra, saya relax, saya buat je hari-hari, buat posting. Kadang-kadang saya pun orang biasa, kadang-kadang saya posting boleh tak buat. Kalau ada orang masuk adalah, kalau tak ada saya redha. Sebab apa? Saya tak ada kawan. Kawan saya tu lah, bila saya dapat kelas ngaji ni, saya rasa banyak kawan, adik-beradik saya rasa dekat. Saya minta maaf kalau misal kata saya jumpa orang, siapa orang ni? Nama dia apa? Saya ada masalah satu. Saya kenal rupa, saya tak tahu nama. Saya tahu nama, saya tak ingat rupa dia macam mana. Macam tu. Saya ada masalah tu daripada kecil. Saya tak boleh match nama dengan orang. Tetapi kalau katalah orang tu, dia rapat dengan saya, dia berbincang, bercakap, kita dah tahu, kita dah sebut nama dia, kita panggil nama dia macam Ustaz kan. Ustaz Azman ni pun saya jumpa masa dia dengan Coach Maksu lah. Yang masa dia bagi bunga kat saya tu kan. Kan Ustaz kata dia turun 40 kilo. Wui, 40 kilo orang ni turun masa tu. Lepas tu orang nak kata apa? Dia duduk atas kursi jatuh. Duduk atas kursi patah. Saya nak jumpa Ustaz hari tu masa yang saya dapat recognition tu. Itulah first time saya jumpa Ustaz dengan Maksud kat SRD. Tak tahulah Ustaz apa jodoh yang Allah bagi, kita berkawan dalam grup ni. Barulah saya nampak Ustaz Puat. Saya dapat rasa kalau kita dengan agama ni, saya boleh pergi jauh. Maknanya kalau saya berniat dan buat bisnes ni dengan berlandasan agama, maknanya kita tolong orang solat betul supaya tak duduk atas kursi. Sebab saya duduk sembahyang atas kursi lama. Bayangkanlah saya tak boleh sujud. Saya selalu tengok sejadah. Saya sedih. Saya cakap, ya Allah, kenapa tak izinkan saya sujud? Saya tak boleh sujud. Kaki lutut saya tak boleh lipat. Belakang saya tak boleh tunduk. Jadi di situlah saya buat perubahan diri sebenarnya. Saya cakap, kalau nak ambil saya, ambillah saya ketika sujud. Sebab saya memang tak boleh sujud. Masa tu memang sakit sangat. Dulu saya cuba lepas 5 bulan saya dah turun, saya cuba nak sujud. Sakit, masih sakit. Tapi saya paksa sampai setahun saya dalam program. Satu hari saya cakap tak nak saya buat dah juga. Bagi tulang tu lembut dan bagi dia kita biasa balik kan. Jadi bila dalam bulan 10 ke bulan 11, Coach Ariza cakap saya nak Kak jadi speaker. Biar Kak naik semangat. Di masa tu saya dah seminggu solat sujud. Bila saya bila saya jadi speaker, saya cakap saya bersyukur dan berterima kasih pada Coach Ariza sebab apa? Saya dah seminggu dah solat. Dan dalam solat tu dalam sujud tu saya berdoa tak berhenti. Saya cakap saya bersyukur. Sebab apa saya doa dan bersyukur tu sentiasa dalam keadaan sujud. Sebab itu yang paling saya nak sujud. Sebab Ustazah cakap kalau kita rukuk tu dia kata Allah selalu dekat dengan kita, dia kata aku sayang padamu. Lepas tu kalau kita sujud
di situlah Allah kata, ya Allah, apa ni, wahai makhluk Allah, kepada makhlukku, aku sayang padamu sebab kamu sujud padaku. Jadi Allah suka dan sayang pada orang yang sujud pada dia. Jadi itu sebabnya matlamat saya memang nak sujud supaya Allah ambil dan redha pada saya. Itu je saya. Dan selalu saya berdoa, kalau saya dah sampai masanya, Allah ambil saya dalam keadaan saya masih beriman kepada Allah, dan rahmatilah orang yang mengurus jenazah saya. Sebab apa? Bila orang yang mengurus jenazah kita, kita dah tak boleh doakan bila kita dah mati. Tapi semasa kita hidup ni, siapa yang akan mengurus jenazah saya mohon pada Allah, rahmatilah mereka sebab mereka sudi mandikan jenazah saya. Mungkin bukan anak saya, mungkin orang lain. Kalau walaupun macam mana pun kita mengharap anak-anak kita mandikan kita, tapi itu bukan pilihan kita. Kadang-kadang Allah jadikan orang lain untuk mandikan jenazah kita. So kita doakan supaya orang yang menguruskan jenazah kita dirahmati Allah, supaya berikan kemudahan pada mereka. Jangan susahkan orang lain dan tutup aib kita. Kita ni banyak aib yang Allah tutupkan sebenarnya. Kita banyak dosa. Itulah saya, grup ngaji ni lebih kepada saya suka tadabbur tu. Saya suka dengan ilmu sebenarnya. Memang saya suka dengan ilmu. Tapi itulah, semoga ilmu yang saya dapat dalam kelas ngaji ni berkekalan dan dirahmati Allah, supaya saya mencari keredaan Allah. Sebab kita dah tak lama pun, setiap hari yang habis lagi dekat kita dengan Allah, lagi dekat dengan kita, dengan Allah sebenarnya. Kita tak perlu kejar dunia sebenarnya. Saya dah tua, apa saya kejar VP ni? Nak buat apa saya kejar VP? VP tak buat mati kot. Tapi saya nampak dengan VP kita dapat boleh bersedekah pada anak yatim, kita dapat infak pada anak yatim. Kalau gaji suami bagi kat kita, berapa banyak sangat kita boleh bagi pada anak yatim. RM50 seorang anak yatim tak boleh hidup dengan keadaan sekarang ni. Kalau saya dapat boleh bagi 500 orang anak yatim untuk hidup, insyaAllah boleh kan. Jadi apa salahnya kita cari lebih, tak mengganggu suami, dapat membantu orang lain. Macam Mak Su buat pondok kan. Saya sebenarnya mau berhajat supaya saya pun boleh satu hari buat satu fund untuk bantu orang macam ni. Ramai orang macam dalam keadaan MCO ni, ustaz yang mengajar anak saya mengaji sampai kata, "Kak, boleh tak bagi saya duit sikit Kak, nak bayar duit kereta tak boleh, nak bayar duit kelas ngaji tak boleh." Kan dia orang buka rumah kedai untuk ngaji. Tak apa ustaz, saya bagi. Berapa banyak saya bagi, saya minta maaf lah, itu je saya mampu. Tapi saya tak pernah berhenti bagi kat dia walaupun dia tak ajar anak saya ngaji. Sebab apa? Ilmu dia bagi pada anak saya sampai anak saya kena huruf, sampai anak saya khatam, itu lebih penting daripada duit yang RM100 atau RM200 yang saya bagi. Ustaz tu cakap, bila hujung tahun bulan 12 ramai orang tak bayar duit kat dia. Tapi bulan 12 memang tak ada kelas. Saya cakap, kenapa tak bagi? Sebab saya tak buka kelas. Ustaz kena pandai buat bisnes Ustaz. Misal macam hujung bulan tu, hujung tahun, kalau misal kata tak ada orang nak bayar, bulan 1 tu Ustaz ambillah RM10 jadi RM110. Jadi bulan 11, bulan 12 tu dah cover. Kalau sebab orang nampak macam tu, dia tak, sebab Ustaz tak ajar, dia orang tak nak bayar. Saya ajar Ustaz tu supaya naikkan RM10 tu, niatnya supaya bulan 12 tu dah cover. Kesian kat Ustaz, bukan tak kesian, macam cikgu ngaji pun tak ada duit sebab budak-budak tak datang ngaji. Kan, kesian. Saya tak tahu nak kata betul. Saya kata, ya Allah Tuhanku, kalau boleh tolong naikkan saya supaya saya boleh tolong lebih ramai orang. Saya tak boleh bawa duit ke mati pun. Lebih banyak tolongan lebih baik. InsyaAllah. Terima kasih Mak Su kerana bagi peluang. Tak sangka kena peluang. Masya Allah. I love you Kak Tini. Highest energy duk menunggu nak tunggu hari Jumaat pagi ni kan. Kak Tini ni duk daripada semalam pun tidur lambat, tak sabar nak masuk kelas ngaji ni kan. Rupanya sharing dengan penuh tenaga pagi ni. Masya-Allah. Inilah Herbalife. Inilah Herbalife, ini yang berlaku dekat Ustazah Ma dengan Ustaz Azman. Kenapa dia stay dengan Herbalife sekarang ni? Masya-Allah. So sama lah juga Kak Tini. Kak Tini dulu Instagram pun tak tahu.
Tak perlu Kak Tini, suami pun dah orang kata kehidupan Kak Tini sekarang ni dah selesa kan. Masya Allah. So tak perlu sebenarnya, tak perlu memperjuangkan misi nutrisi ni. Tetapi disebabkan kita dapat something yang unik dalam kehidupan kita, sekiranya kita menambah baik, kita upgrade diri tu ya. Kita mencari reda Allah tu. Masya Allah kan. Satu Allah bagi. Luar biasa. Kak Tini dapat family yang sangat besar dekat dalam kelas ngaji ni. Pandai pula main acicut surprise saya. Kan? Acicut surprise saya dekat PD lah kan. Tiba-tiba je masuk Kak Tini datang The Haven. Tiba-tiba dapat berkenalan lagi dengan kakak kita, Kak Ita dekat Ipoh. Masya Allah. Apa perasaan Kak Ita? Bila Kak Ita dah dengar dah Ustaz Azman dah tunaikan janjinya hari ini. Apa perasaan Kak Ita? Kita dengar sikit Kak Ita. Sepatah dua kata daripada Kak Ita. Dah kereh. Kak Ita, janganlah kereh. Jangan keras. Highest energy. Highest energy. Dia gelak kuat sangat tadi sampai dia terpadam. Okey. Alhamdulillah. Sebenarnya Kak Ita rindu semua. Semalam Kak Ita pusing tu. Dekat Seri, dekat rumah Kak Ita. Nampak bangunan Haven tu. Nampak. Lain tak elok Kak Ita kenapa keras? Hai. Tak dengar suara Kak Ita. Dengar tak? Hello. Hello. Tadi duduk dalam gua mana? Kak Ita dekat Haven. Dengar suara Kak Ita dengar. Okey. Sebenarnya kan memang tak sabar sangat nak dengar nak dengar perkongsian sebab selama ni kita hanya dengar tadabbur. Dah Ustaz jarang nak cerita pasal bisnes, pasal VP. Yang saya doakan je kita dapat VP yang banyak kan. Hari ni kita dengar perkongsian dia macam mana dia dapat 17.9 VP. Tapi dia tak cerita apa yang dia dapat dan macam mana dia dapat. Kan? Dia tak ada cerita macam mana dia dapat. Dia hanya share apa amalan. Bila share amalan, kita rasa amalan 3 perkataan yang dia bagi tu kita rasa semua tu adalah ilmu. Ya, ilmu yang datang yang Allah bagi kepada diri kita, pada ustaz untuk share pada kita. Bukannya ilmu tu ilmu yang ustaz cipta sendiri, tidak. Tapi apa yang dia rasa, perkongsian dia. Lain Kak Ita ada cabaran. Kak Ita dapat rasakan keikhlasan Ustazah Ma dengan Ustaz Man sharing tadi kan? Ya, sangat ikhlas. Sangat ikhlas dan kita rasa macam nak nangis pun ada kan, sebab benda tu amalan hari-hari tapi kadang-kadang kita tak buat. Amalan hari-hari kita kena harmoni. Tapi kita pandang remeh. Dengan kawan-kawan, dengan rakan sekerja. Kita pandang benda tu remeh, kita pandang benda tu kecil. Cuba kalau kita pandangkan benda tu besar, macam Ustaz, memang dia orang tak ada kerja lain. Dia kerja menghadap sama satu sama lain, harmoni kan. Macam kita pun, kita nampak dia orang harmoni. Tapi sebenarnya dia rasa dia tak harmoni. Sebab kita ni ramai circle dalam rumah kita. Dia hanya ada orang berpandang. Tak dengar Kak Ita. Jadi ciptaan harmoni tu adalah dari hati sendiri kan Ustaz kan? Dari hati Ustaz, dari hati Ma. Jadi cara tak langsung dia nak share dengan kita. InsyaAllah.
Penat kita cakap. Highest energy. Tak dengar. Lain kita ada cabaran ni. Itulah saya kata duduk kat Terengganu. Jangan duduk dekat Tambun. Duduk kat Terengganu. Pindah. Change thermostat. Tengok Kak Tini pergi Johor. Ustaz pergi Rompin. Masuk pergi Terengganu. Change thermostat kita. Assalamualaikum Mansur. Kita kasih dia panas. Oh, Tengok Mansur, Cikgu dengar. Siti dia tak pergi duduk kat tempat kerja. Cikgu Siti pun change thermostat. Cikgu Siti tak pergi kat bandar. Cikgu Siti pergi ke Seri Iskandar. Gitu. Assalamualaikum Mansur. Saya cakap sikit. Waalaikumsalam. Ya, dipersilakan Kak Siti. Okey. Tanya kau nak dengar. Aduh. Assalamualaikum. Kak Ita dah Waalaikumsalam. diam. Line lag. Okey, Alhamdulillah. Sama Dah sekali habis, Kak Siti. Siti. Tak baik lawan kakak. Tak harmoni tau. Okey. Baik kakak, saya makan TC 2 biji. Okey. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Mansur. Sama sekali saya ini dengan Ustaz adalah yang banyak cerita dia kan. Jadi perjalanan saya dengan Ustaz ni bermula pada tahun 2017 pada bulan 11 ya, as a coaching online lah. Jadi bulan 1 spektakular Ustaz ajak ke event kan. Saya tak tahu, saya antara orang yang awal yang nak pergi event. Lepas tu baru saya tahu Ustaz kata sebenarnya selama hari ni tak ada siapa pun nak pergi event. Kak Si lah orang yang nak pergi event. Sebab Kak Si masuk dalam Herbalife, Kak Si kosong. Kepala Kak Si zero. Tak ada apa benda. Kak Si just nak saja. Jadi Kak Si tak ada pemikiran lepas ke apa, tak ada. Cuma apa yang Kak Si nampak bila Kak Si bersama dengan Ustaz Zama ni adalah tentang sikap mereka. Sikap mereka ni, dan Kak Si selalu cakap kat Ustaz terus berjuang sebab Kak Si nampak Ustaz ni adalah seorang pejuang. Dia adalah real fighter. Dia memang, kita nampak dia di depan macam ni tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat kuat dan Kak Si tahu mesti ada sesuatu. Mesti ada why yang sangat besar. Dia bukan why yang biasa-biasa. Kak Pai so awesome Kak Pai. Ni pun Kak Pai pun hebat, orang hebat. Memang ramai orang hebat. Memang ramai orang hebat. Semuanya sangat-sangat hebat. Dan saya belajar banyak juga dengan orang-orang dalam circle Herbalife yang dalam kelas ngaji ni. Sampai hari ni pun saya masih belajar. Dan Kak saya tengok Ustaz ni memang dia adalah seorang yang sangat, pertamanya dia sangat percaya dengan apa yang dia buat. Even dia dah berapa tahun bila Kak Si dengar dia kata dia pergi event ini baru bawa orang selepas 7 tahun. Dia kata saya pergi Bangkok seorang-seorang Kak. Masa tu Kak Si ada satu perasaan kan. Why? Mamat ni sangat strong masa tu tapi Kak Si tak cakap. Even Kak Si tanya beberapa soalan pun sebenarnya pada masa tu dia tak berapa nak menguasai tapi dia sangat confident. Dia sangat tahu. Dia confident, dia tak ada ragu-ragu. Itu memang Kak Si nampak. Dan lagi satu dia akan buat walau apa terjadi pun dia akan buat. Coach Zaidi Kak Si nak belajar skipping nanti. Okay, nak belajar buat ni juga AB kan. Jadi Kak Si tahu dia mesti ada satu why yang sangat kuat sebab walau apa pun cabaran, bukan tak ada cabaran. Bohong dalam bisnes Herbalife tak ada cabaran, bohong. Mesti ada cabaran. Tapi kenapa dia kekal dan dia lawan setiap cabaran yang datang tu, dia lawan. Cabaran bukan sikit-sikit bukan daripada cabaran perniagaan Herbalife tu sendiri, tapi daripada membangunkan organisasi itu sendiri. Ya Allah, memang banyak story dia kan, bagaimana perjalanan organisasi semua tu. Tapi Kak Si tahu mesti ada some why tu. Kalau dapat Ustaz share kan why tu, kan mungkin dia akan jadi kekuatan kepada ramai orang. Tapi apa pun Kak Si say thank you so much sebab, Boleh sikit kot? Boleh sikit Ustaz. ha. Saya takut terlupa Cikgu Siti duk tanya tu. Why sebenarnya Ustaz? Kita kupas sikit.
Betul. Bukan Sebab senang dia Cikgu banyak Siti. cabaran. Cikgu Banyak. Siti. Cikgu Siti duk suarakan ni, Masya Allah. Kan saya suka. Okey, dipersilakan Ustaz. Jawab soalan Cikgu Siti. Why? Ya, Ustaz, boleh stay, boleh sabar sampai sekarang. Panjang soalan Kak Siti. Bukan terima. Introduction dia panjang. Nak tanya why. Soalan kebat ni. Soalan kebat. Memang aras tinggi kena tanya dengan apa PPD ni. Orang PPD yang bercuti. Cuti tanpa gaji. Hari ni dia tak dapat gaji. Okey. Kalau ikutkan saya, kita nak jawab Jumaat akan datang. Nak kena buat slide baru ni. Tapi kita jawab tu hari ni kan. Why? Kalau Muhammad bisik kat saya tadi sebab satunya syiar lah. Syiar. Saya dapat perkataan daripada coach ni juga. Syiar. Mana lagi kita nak cari orang kaya, orang Islam, orang mukmin yang bertakwa. Dan apa platform yang sesuai untuk jadi orang kaya bertakwa. Sebab saya tercetus idea OKB ni bila saya baca buku Chefly. Jadi kena banyak orang baca lah lepas ni. Buku Chefly pun saya dapat daripada seorang kawan yang tak apa-apa tak tiba-tiba dia kata, Ustaz, saya saja nak bagi Ustaz buku ni, saya dah habis baca kata dia. Cari buku OKB, orang kaya bertakwa. Saya baca buku tu, di muka surat terakhir, saya menangis. Dekat muka surat terakhir tu, saya menangis. Saya menangis macam budak kecil. Kuning Ustaz. Yes, OKB. Ustaz ada betul buku tu lah. Terima kasih Ustaz Puan. Buku OKB. Saya baca daripada muka surat belakang. Oh tak Haji. Saya baca daripada muka surat belakang. Dia kena baca lagi depan. Baca belakang menangis ketawa. Baca depan dulu Ustaz, baru nangis. Nampak dia tak ikut peraturan kan? Dia tak ikut peraturan tak dapat. Kena baca lagi depan. Okey, teruskan. Jadi bila baca buku tu, saya rasa macam Allah Akbar. Inilah yang Allah nak hantar. Allah hantar cetusan tu melalui pelbagai cara. Melalui kawan, sahabat lama yang bagi buku tu. Dan buku tu saya, daripada buku tu, itu permulaan saya baca buku ke arah bisnes. Dan saya berdoa kepada Allah. Sebab Chefly dia dalam kebuntuan. Dia mencari jalan bagaimana dia hidup, dia seorang pegawai bank, pengurus bank. Kemudian dia mencari kehidupan, dia berjalan dengan bersikap, dia pergi antara masjid ke masjid sampailah dia jumpa pesantren. Dan itulah ceritanya. Dari situlah saya bermula. Saya mencari sesuatu. Itulah why yang saya cari. Apa yang saya nak cari? Saya cari Allah rupanya. Semua orang mencari benda yang sama. Semua orang mencari Tuhan. Semua orang mencari Allah. Semua orang mencari ketenangan. Bila jumpa Allah, dia jumpa yang lain. Dia jumpa pendapatan, dia jumpa rezeki, dia jumpa Tuhan, dia jumpa kawan-kawan yang hebat yang sanggup cuti tanpa gaji, yang sanggup bercakap walaupun dia berhenti tepi jalan, walaupun tak ada line, yang highest energy. Kan? Dan tim yang luar biasa yang datang masuk kelas ngaji yang tinggal 141 orang ni daripada 260 tadi. Kan? Daripada situ syiar sebenarnya. Saya jadi orang itu. Kalau ada 100 orang kaya yang berjaya, yang beriman dan bertakwa, biarlah saya salah seorang daripada itu. Kalau ada 10 orang kaya yang beriman dan bertakwa, yang boleh bantu orang lain, biarlah saya jadi salah satu daripada orang ini. Dan kalau ada seorang yang berjaya, yang beriman dan bertakwa, yang kaya, yang bawa syiar dalam Islam, kan, maknanya biarlah saya jadi orang. Daripada situlah tercetusnya kekuatan Big Y. Jadi bila kita ada Big Y, jalan tu jadi tak susah dah. How is easy when you find your why. Jadi saya rasa itulah kot soalan Kak Siti, jawapan dia pendek kot. Allah je. Bila kita buat lillahi ta'ala, tak ada ujian yang susah. Semua ujian yang mudah. Allah yang bagi ujian, Allah yang bagi penyelesaian. Allah nak bagi penyelesaian tu macam tu je. Kun percaya kepada Allah, senyum dengan cabaran, enjoy dia dan happy dan limpahkan kasih sayang kepada semua. Terima kasih Kak Siti atas soalan, terima kasih Kak Ita, terima kasih Kak Tini. Kembali kepada Masuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Zas. Tepuk dada, tanya diri sendiri. Kita nak jadi insan yang macam mana? Kita nak jadi sahabat yang macam mana? Kita nak jadi coach yang macam mana? Masya Allah. Bila kita pergi nanti kita nak tinggalkan apa? Kita bukan fikir sekarang kita nak berjaya dunia dan akhirat. Masya Allah. Kerja apa yang dapat macam ni? Kerja apa? Seronoknya jadi coach. I love what I do. Now. Kita dah tak fikir dah sebelum ni.
Ustaz dah lupa dah macam mana nak raih kertas cikgu apa? Nak bagi markah gunakan pen merah. Dia dah lupa dah. Nak ambil pen merah, pen biru, nak write exam. Nak betulkan correction. Masya Allah. Saya dah lupa dah nak pakai t-shirt dengan kain batik. Sebab saya rasa macam, oh dengan Herbalife ni kan kita bila kita nak feel good. Bila kita kerap mandi, kita jaga kesihatan diri kita, kita rasa macam nak pakai tudung cantik, nak pakai baju selesa, nak pakai seluar yang selesa, nak dalam keadaan yang selesa. Masya Allah. Yelah sebab kalau perhatikan orang-orang jutawan dia nak cakap kenapa kita kena ada kereta yang selesa, yang mewah. It's sebab mempunyai kereta yang mewah ataupun maksudnya selesa dengan kemampuan kita, itu adalah satu ibadah. Kenapa kita perlukan rumah yang selesa, yang besar, yang indah-indah? Sebab itu pun adalah satu ibadah. Anak kita selesa dekat dalam bilik dia, kita pun selesa dalam bilik kita. Masya Allah. Kita je yang faham apa yang berlaku kat diri kita. Setuju ke setuju? Kita je yang faham apa yang berlaku ni. Kalau kita nak explain pun, diorang tak akan faham. Macam baru ni Mek Su cerita dengan saya, tak sabar nak bersalin. Dia je yang faham kenapa dia nak mengandung dan nak bersalin. Kan? Setengah orang tak faham. Kalau orang lain yang negatif cakap kenapa kau nak mengandung lagi, kenapa kau nak bersalin lagi, kenapa cukup dah tu, anak kau dah ada dah ni cukup kan. Dia je yang faham kenapa dia nak mengandung, kenapa dia excited nak bersalin ni. Kita doakan Mek Su dipermudahkan urusannya. Baby sihat, Mek Su pun sihat, senang bersalin. Amin. Masya Allah. So kita highest energy. Ya, macam biasa Mak Su selalu bercakap, kita ni macam adik-beradik dekat-dekat dalam kelas ngaji ni. Ya, tahniah diucapkan sekali lagi buat Ustaz Azman dan Ustazah Ma. Tahniah kepada Cikgu Siti yang dah cuti tanpa gaji. Saya doakan selama-lamanya ikut jejak Ustaz Azman. Jahatnya. Dan sebenarnya hari Jumaat yang indah ini kan. Lagilah jahat. Amin. InsyaAllah. Amin cepat. Amin. Kau masuk. Amin. Pemudahkan urusan. Semua orang dapat 40 peserta. Ya, okey, bermula 20 peserta pun tak apa. Amin. Supaya Kak Ita pun berhenti kerja. Amin. Amin. Tahniah diucapkan kepada our active work team member Coach Iza. Thank you. I love you. Terima kasih. I love you. I love you. Kan? Ada kesangka kan? This is Herbalife kan? We are one family. Tahniah diucapkan kepada saya punya tim juga, Ida Osman yang dah complete kemarin jadi supervisor. Ida Osman. Masya Allah. Luar biasa tim mengaji. Masya Allah. Sebab kita berserah je. Sebab kita masuk je kelas ngaji. Lepas tu kita buat je posting. Lepas tu kita minum je shake. Lepas tu kita bersilaturahim. Dan kita buat je apa yang kita suka. Betul. Tengok sampai masa layak Allah bagi. Itu je sebab kita berserah. Yes. Kan? Masuk. Amin. Masuk satu lagi. Boleh Cikgu Siti. Boleh. Satu lagi nak ambil juga, nak recognize kepada saya punya supervisor yang dah jadi world team member, Siti Hajar Sabri, dan juga dah bulan ni Januari dah start dia punya coaching group sendiri. So kita doakan supaya Coach Siti Hajar strong untuk go active world team dan dapat banner ramai lagi leader-leader yang memberi nilai dan manfaat kepada lebih ramai orang. Tahniah Siti Hajar Sabri. Tahniah Siti Hajar. InsyaAllah mudah-mudahan saya kuat untuk meneruskan cita-cita. Kuat sejajar. Amin. Terima kasih semua. Saya akan cuba yang terbaik untuk diri dan untuk membantu lebih ramai orang sihat dan capai impian macam kita semua dalam ni yang berjaya. Seronok tengok orang dalam ni semua yang berjaya. Terinspirasi banyak dalam grup Tadabbur Pagi daripada awal dulu sampai sekarang. Terima kasih semua. Alhamdulillah sebab saya diperkenalkan dengan
Coach Siti dengan Herbalife, dengan grup ngaji pagi, semua ni lah dengan grup sini. Memang rasa sangat berterima kasih, bersyukur dan teruja lah sebab dapat join grup yang macam ni. Sentiasa bersemangat setiap hari. Kan, setiap pagi, Jumaat, Isnin dengan Rabu memang sentiasa memberi tenaga yang sangat hebat lah untuk setiap orang yang masuk mengaji dalam ni kan. Masuk mendengar tadabbur pagi. Terima kasih juga dekat Coach Siti yang selalu bagi peluang, bagi semangat dekat saya walaupun down. Kadang-kadang tu down sangat. Dan sekarang ni baru nak bangkit balik sikit walaupun dah pegang dapat working daripada bulan lepas tapi macam energi tu kurang, down sikit. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk bulan ni. Dan bulan ni kan dah mula buka grup baru. Kak Siti pun dah bagi kepercayaan semua. InsyaAllah lah saya akan cuba buat yang terbaik. Doakan saya untuk lebih kuat dan bersemangat lah lepas ni. Sebab memang sebelum ni down sangat. Seronok tengok Ustaz Man, Maksu semua setiap hari. Kak Ita semua dalam ni. Memang nak pergi jumpa Kak Ita tapi tak tahu nak pergi bila Kak Ita. Kak Siti duk suruh saya pergi jumpa Kak Ita untuk upgrade level tu sikit. Rumah Kak Ita sentiasa terbuka. InsyaAllah. Dialu-alukan. Seronok tak masuk kelas pagi ni? Seronok. Dengar cerita macam-macam. Best. Walaupun sekejap kadang-kadang terpadam lepas tu masuk balik. Tapi macam semangat dia tu lain macam kan. Memang setiap pagi bertenaga. Memang setiap pagi bila kena dengar tu memang ada benda yang memang menaikkan semangat. Tapi macam cuma saya je lah yang macam tak buat benda tu jadi bersemangat dengan diri ni awal-awal ni. Tapi sekarang ni macam nak mula balik lah. Bulan ni kan saya duk kata kat Kak Siti saya nak mula balik lah. Saya punya semangat saya yang dah hilang sebulan 2 ni kan. Down sikit. Saya nak mula balik lah. Sebab bila dah Kak Siti bagi peluang untuk buka grup sendiri tu macam rasa tanggungjawab dia tu lain sikit kan. Jadinya saya akan cuba buat yang terbaik insyaAllah. Doakan saya berjaya. Saya pun nak pin macam orang lain juga. InsyaAllah saya boleh. Maksud Siti Hajar ni dia capai first task supervisor dengan first cut world team. Macam mana tu? Dia jadi supervisor terus first cut world team. Dia ni power jadi bila dia duk biasa buat 3,000. Dia buat 1,000 lebih dia rasa dia down. Sebenarnya dia buat tinggi tu. InsyaAllah. So, baru dia ni duk dia buat biasa buat 10,000. 3,000 kan. Jadi Baru dia ni? nak lagi lah. Baru ni buat 10,000. Baru ni bukan ni. Saya down sikit 2 bulan ni. Saya dapat 1,000 lebih je. Jadi mula-mula tu memang lepas supervisor tu saya 3,000 saya boleh sampai. Lepas tu tiba-tiba jadi macam mungkin lah ada semangat tu macam kurang sikit. Saya kurang follow up lah apa semua kan. Macam tiba-tiba dia jadi saya punya tu makin menurun tu jadi saya jadi semakin down. Lepas tu kebetulan alhamdulillah rezeki saya pun disahkan mengandung kan. Saya jadi macam morning sickness yang teruk semua malas buat kerja. Jadi semua tu saya duk ngadu kat Kak Siti. Saya tak boleh lah kak sebab saya jadi macam ni sebab macam ni lah mungkin lah kan. Saya tak mau tengok telefon, saya tak mau buat kerja. Tak apa, dia geng Meksu. Lepas ni dia sentiasa bersemangat. Dia tak akan down dah. Sebab dah ada geng dengan Meksu kan. Kan. Lepas ni ada geng dengan Maksu, lepas ni ada geng dengan Ustaz Zama, ada geng dengan Kak Tini, dengan Cikgu Siti semua. So lepas ni tak akan down dah. Kami mengandung bersama nanti. Oh, ramai baby belai. Baby belai. Maksu, saya mengandung energi high. Luar biasa Maksu. Energi masa mengandung memang power rasa. Tapi bila nak kat hujung-hujung ni rasa tak larat dah. Aduh, hai. Fokus. Kita bermula dengan tak power ni tak tahulah tiba-tiba down lah. Tengok tak apa. Dia ada gelombang dia. Dia ada gelombang musim-musim. So sekarang ni Siti dah tahu dah macam mana nak elakkan down. So dah dapat jawapan dah? Blender shake. Okey, tak apa. Izzah boleh share sikit. Sekiranya down, apa yang perlu kita buat Izzah? Cantiknya muka Siti.
Apa maksud? Maksud cakap saya? Ya, Iza cuba cerita sebab Mak Su dah tak nampak dah Siti kat mana kan. Alright, Iza bagi tahu dekat sini. Sekiranya kita down, apa yang perlu kita buat? Sekiranya saya down, saya bangun cari air batu, cari air sejuk, blender shake. Lagi selain pada tu? Okey, pertama saya akan tengok balik lah. Kenapa kita down? Apa yang kita terkurang pada minggu itu? So contohlah selalunya yang saya perasan untuk diri saya ada melawan suami lah. Melawan suami. Contoh melawan suami tu benda kecil je. Kita sibuk dengan kerja kita. Kita sibuk dengan rutin seharian kita. Kita terlupa kita minta izin dengan dia. Tapi kita terlupa kita sedang mengabaikan dia. Itu satu. Lagi satu, Iza selalu perasan tentang solat. Melengahkan solat. Ada je alasan. Apa yang Iza akan lakukan, perbetulkan balik. Macam Ustaz Man selalu cakap, saya pegang kata Ustaz Man. Awal kita solat, awal lah Allah bagi rezeki. Sampai sekarang Iza pegang. Iza pegang kata-kata tu. Awal kita solat, tunggu azan. Bukan dah azan baru nak bentang sejadah. Itu yang Iza pegang. Alhamdulillah. Lepas tu lagi satu anak-anak lah. Anak-anak kita sempurnakan untuk dia, ibu kita, ayah kita. So perbetulkan. Senang cerita kita perbetulkan. Kita boleh fikir balik apa yang kekurangan yang kita dah buat. So betulkan je. Itu saja, simple. Lepas tu banyak-banyak minum shake. Tenang hati, sejuk kan? Okey, sebenarnya apa yang Coach Iza ni cerita, dia cerita saja-saja je. Sebenarnya kalau you nak tahu, ada special selain pada Coach Iza, hari Isnin nanti kita ada something special. Maksud nak cerita ke sekarang? Tak payah. Okey, kita jumpa pada hari Isnin lah. Bagi teaser dulu. Thank you pada Coach Iza share tadi. Tapi sebenarnya apa yang Coach Iza cerita ke, Ustaz Azman cerita ke, Cikgu Siti cerita super awesome tadi, luar biasa, Mek Su terselit tadi, itu adalah ilusi sahaja. Hari Jumaat yang indah pagi ni, keadaan kita ni ilusi je. Kita semuanya sedang bermimpi. Betul. Dengan naik buai. So kita jumpa pada hari Isnin. Sebab hari Isnin kita ada surprise. Ustaz je yang tahu. Okay, Ustaz kita jangan cerita Ustaz. Saya mula tadi kan, saya nak teruskan je kan. Itu pasal saya dah cakap. Provoke je ni. Maksud provoke je ni. Masuk bagi teaser sikit, masuk teaser. Bagi rasa kisah-kisah sikit. Nanti saya nak beresin dulu. Nak bersih pakai mic. Bagilah test-test sikit. Kami pun Boleh, nak tahu boleh. rasa apa. Saya mulanya saya ajak pakat Ustaz Azman sampai tak apalah Ustaz. Kali ni kita kasih habis, kita share dengan diorang sampai pukul 10. Tapi saya rasa tak boleh lah Ustaz, kita tarik balik. So kita jumpa pada hari Isnin. Alright, so kejap lagi saya nak siap-siap. Alright, saya nak pergi tengok. Nanti saya akan ambil video dan juga saya tangkap gambar macam mana rupa pondok kita. Alright, so are you ready? Siapa excited? Nanti kita akan convoy, kita sewa van, kita akan sama-sama pergi ke Terengganu. So bagi masuk setting dulu kat sini, cun-cun. Okay? So, Masya Allah. Alright, so kita jumpa pada hari Isnin nanti. So yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tak baik itu masing-masing kita improve. Thank you so much sekali lagi saya ucapkan kepada Ustazah Ma dan Ustaz Azman yang share bagaimana macam mana dia orang mencapai sampai 17.9K. Masya Allah. So sangat highest energy. Thank you semua sahabat. Okay? Adik-beradik kelas ngaji ni dengan penuh rasa kasih sayang. Maksud nak menjemput Ustaz Fuad untuk menutup kelas ngaji kita pada pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fuad, dipersilakan. Jangan baca lagi Ustaz. Ustaz Fuad, jangan cerita. Ustaz Fuad, jangan cerita yang kita nak cerita hari Isnin tu. Senyap je. Okay?
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa khususan bi hajatina wa anta a'lamu bi hajatina ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fuad. Terima kasih semua. Siapa ingat nasyid yang berjuang itu artinya terkorban berjuang itu pahit kerana syurga itu manis kan? Apa nama lagu tu? Apa kata tajuk? Ijaz. Ijaz, kumpulan Ijaz ya? Sunnah berjuang. Sunnah berjuang. Sunnah berjuang. Sunnah berjuang. Sunnah berjuang Kita selalu dengar benda tu kan. Jadi kita rasakan kita bukan buat bisnes sebenarnya. Kita buat satu perkara